Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh, dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook kita tafsir surah Yusuf. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni dan lepas-lepas diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahu adzim. Mereka berkata, iaitu anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam, 10 orang, 10 orang anak Nabi Yaqub alaihissalam daripada isteri yang bernama Laya. Jadi berkata mereka, wahai ayah kami, ya abana, wahai ayah kami, ma laka la ta'manna ala Yusuf. Apakah sebabnya kamu tidak mempercayai kami yang apa yang kami mahu lakukan kepada Yusuf AS. Wa inna lahu lanasihun, pada sesungguhnya kami adalah orang-orang yang selalu memberi nasihat kebaikan kepada Yusuf AS. Arsilhu ma'ana ghadan, izinkan kepada kami, izinkan Yusuf AS bersama dengan kami esok. Yarta' wa yal'ab, dia akan berseronok dan dia akan bermain-main. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami ni menjaga sangat kepada Yusuf AS. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat yang ke-11 dan ayat ke-12. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita tengok sambungan ayat daripada ayat yang ke-9 ke 10. Semalam kita bincang ayat 9 dan 10 dalam surah Yusuf. Dan pada malam ni insya-Allah kita tengok pada ayat ke-11 dan ayat yang ke-12. Kalau kita tengok dalam ayat yang ke-9 dan ke-10 yang kita bincang semalam, salah seorang di kalangan adik-beradik Yusuf AS daripada ibu yang pertama, isteri Nabi Yaqub AS pertama yang bernama Laya, mereka ni telah melakukan satu perancangan jahat, iaitu untuk menjauhkan Yusuf AS daripada bapa dia. Cuma macam mana bentuk perancangan yang mereka mahu lakukan? Perancangan yang dicadangkan mereka, yang pertama adalah mereka mahu bunuh Nabi Yusuf AS. Dan perancangan keduanya, jika tak boleh bunuh Nabi Yusuf, iaitu kita kena ambil Yusuf AS, kita letak kat tempat negeri yang jauh, tak agak jauh. Jadi antara dua ni, mereka tak memilih untuk membunuh, sebab dalam ramai-ramai adik Nabi Yusuf, adik-beradik Yusuf AS tu, ada yang tak tergamak nak bunuh. Maka yang dia tu mencadangkanlah supaya kita jangan bunuh. Sebaliknya kita pergi letak di dalam satu telaga yang gelap, telaga yang kita sebut Al-Jubbi, yang kita bahas hari tu, iaitu sejenis telaga yang berada di dalam hutan, dan telaga itu sifatnya besar. Lepas tu dia tidak ada penutup, tidak ada culvert tu. Lepas tu dia tak dalam sangat, tapi Yusuf AS duduk tu sampai tak boleh keluar lah. Tak dalam pun, agak sampai orang tak boleh nak keluar lah kadar dia. Dan air itu pula tak banyak sangat. Air tu tak banyak sangat dalam telaga tu, dan kata letak kat situ. Dan telaga tu pula bukan mereka saja-saja ambil, tetapi mereka pilih dah. Mereka dah buat penyelidikan dah. Mereka melihat dalam banyak-banyak telaga manakah kalau kita letak Yusuf AS boleh menyebabkan ada sayyarah. Sayyarah ni adalah satu jemaah yang bermusafir untuk nak pergi ke satu tempat. Dia akan lalu kat situ, dia akan singgah kat situ. Dari situ tu boleh menyebabkan golongan sayyarah ni, golongan yang bermusafir ini, dia akan ambil Nabi Yusuf AS, dia akan bawa bersama-sama dengan Nabi Yusuf AS ke tempat lain. Jadi ada cadangan macam tu. Akhir sekali mereka tak bunuh Yusuf AS, tapi mereka campak. Dan mereka buat lagu tu tujuan mereka adalah supaya ayah dia yang bernama Yaqub AS ni,
yang selalu ni menampilkan keceriaan yang ikhlas ketika berhadapan dengan Yusuf alaihissalam. Berbanding yang Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam bila berhadapan dengan adik-beradik yang lain, dia ceria juga tetapi dia punya keikhlasan tu tak ada. Kelihatan tu kelihatannya tidak ada. Berbeza kalau ada Yusuf. Jadi itu tu menyebabkan adik-beradik Nabi Yaqub adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam daripada isteri Yaqub yang pertama itu 10 orang tu, harapan dia kalau kita boleh jauhkan bapa daripada Yusuf alaihissalam ni, nanti bapa ni dia akan ceria dengan kita, dan ceria itu dalam bentuk ikhlas, jujur minta macam tu. Dan diorang kata kalau kita buat macam ni kalau kita buat sungguh lah, sama ada kita bunuh ke ataupun kita letak kat tempat yang jauh ke, kan, kita pisahlah, kita pisahkan Yaqub alaihissalam dengan Yusuf alaihissalam ni. Mungkin itu ada satu dosa yang besar. Betul, kita tidak boleh nafikan itu dosa yang besar. Tapi kemudian mungkin kita boleh bertaubat. Bila kita bertaubat, kita jadilah orang yang baik. Ni kita dah sebut hari tu dalam ayat tu kan. Antara benda yang kita boleh ambil pengajaran daripada ayat tu, kita dah sebut ini cara fikir salah kadang-kadang berlaku, yang disebut sebagai talbisul iblis. Kita ni selalu dipakaikan dengan pakaian iblis. Kita ni kadang-kadang orang baik, tapi kadang-kadang cara kita berfikir itu, kita fikir itu tidak ikut cara agama. Kita tertipu dengan permainan iblis. Contoh macam kita kata, kita muda-muda ni kita enjoy. Last kali tua-tua nanti kita bertaubatlah pada Allah. Ini cara fikir yang dipengaruhi oleh iblis. Jangan fikir macam tu. Tak apalah muda-muda ni kita buat jahat dululah, apalah, kita biar happy, kita enjoy. Tapi tua nanti kita bertaubat dekat-dekat nak mati. Harapan dia bila dia tua nanti taubatlah. Tapi takut-takut tak sempat tua, mati tengah awal-awal kan. Bimbang macam tu lah. Tapi cara fikir tu memang ada. Dan cara fikir tu antaranya dipikirkan oleh adik-beradik Yusuf AS. Mereka dah fikir dah. Okey, hari ni kita buat jahat. Jahat dia apa dia? Kita pisahkan ayah dengan Yusuf AS. Bila kita pisahkan, dosa, itu satu dosa. Memutuskan hubungan silaturahim itu satu dosa besar. Jadi dosa besar. Lepas tu macam mana dia akan datang? Lepas ni kita jadi orang bertaubat lah. Lepas ni kita jadi orang baik lah. Yang ni cara fikir salah yang berlaku pada adik-beradik Yusuf AS. Tapi secara dasarnya kita dah bincang semalam, ayat 9 dan ayat 10 itu adalah satu perancangan jahat yang telah dilakukan oleh adik-beradik Yusuf AS terhadap Nabi Yusuf AS. Ayat ke-9, ayat ke-10. Ayat 11, ayat 12 pula, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pula strategi dalam melaksanakan perancangan tersebut. Jadi mereka ni dah rancang dah. Jadi isu dia sekarang, bila kita nak rancang, macam mana nak bagi perancangan tu berjaya. Jadi fikir, mereka ni ada strategi je. Dan strategi untuk melaksanakan perancangan itu, Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Yusuf ayat ke-11 dan ayat yang ke-12. Gitu. Itu hubungan ayat yang sebelum dengan ayat yang kita nak baca pada malam ni insyaAllah. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qalu ya abana, ma laka la ta'manna ala Yusuf. Berkata mereka, qalu, berkata mereka. Mereka di sini ni adik-beradik Yusuf AS daripada isteri Yaqub yang pertama, Laya. Dia mak pada Yusuf ni nama Rahil. Yang kita sebut ni mak daripada mak pertama. Mak pertama, iaitu isteri yang pertama Nabi Yaqub AS. Ada 10 orang anak. 10 orang anak tu berbincang sama-sama dia orang. Bukan 2 orang lagi ni yang daripada Rahil ni tak terlibat langsung. Bunyamin dengan Yusuf ni tak tahu langsung lah. Jadi 10 orang ni dia bincang. Bincang-bincang tu dia pun nak laksanakan satu strategi. Caranya adalah permulaannya mereka bercakap dengan ayah mereka. Apa mereka cakap? Wahai ayah kami. Wahai ayah kami. Apa yang menyebabkan kamu tidak percaya kami terhadap Yusuf AS? Ya abana, ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ma laka la ta'manna ala Yusuf. Apa yang menyebabkan kamu tak percaya sangat kat kami ini berkenaan dengan Yusuf AS? Pertamanya kita kena ingat, orang ni kalau dia nak buat satu perkara jahat, dia mesti ada beberapa perkara penting orang jahat tu fikir. Orang ni kalau dia buat jahat, ada benda dia akan fikir. Antaranya dia akan pastikan macam mana benda yang dia buat ni tak kantoi. Pasti kita bagi tak kantoi. Kita buat jahat, lepas tu nak bagi orang kejahatan kita tu orang tak tahu. Macam mana nak buat? Kalau terkantoi macam mana kita nak elak? Yang tu dipikirkan oleh orang jahat. Contoh pencuri, kalau dia nak pecah rumah, dia nak curi rumah orang lah, dia nak pecah batu masuk rumah orang, dia kena tahu macam mana nak jalan keluar. Kalau sekiranya tuan rumah tu tahu macam mana dia nak mengelak, dia kena fikir siap. Yang tu berstrategi bagi orang melakukan kejahatan. Okey, makanya pencuri tu dia akan fikirlah macam nak buat. Jadi dia ada jalan keluar, jalan masuk, jalan keluar kalau nak melakukan kejahatan. Maka demikian juga apabila anak-anak Nabi Yaqub AS, mereka nak melakukan satu kejahatan, iaitu nak memisahkan Yusuf AS dengan Yaqub. Nak pisahkan anak dengan bapa ni kan. Jadi nak pisah tu dia kena ada strategi.
Apa strategi yang kena buat? Permulaan tu. Permulaan tu adalah dia kena lakukan dua perkara penting. Yang pertama adalah kena hilangkan keraguan Yaqub AS terhadap mereka. Macam mana nak bagi, bila mereka buat ni, bapak ni tak ragu pada kita. Satu. Yang kedua, macam mana nak bina kepercayaan bapak terhadap kita. Macam mana nak bagi Yaqub AS ni percaya dekat kita. Yang pertama, hilangkan keraguan. Yang kedua tu nak bagi percaya. Sebab kalau tak ada dua perkara ni, makanya nanti perancangan jahat ni tidak akan berjaya. Maka mereka nak bagi berjaya tu, mereka pun fikirlah dua perkara tadi tu. Yang pertama, kita hilangkan keraguan. Macam mana nak hilangkan keraguan bapak terhadap kita. Yang kedua, macam mana kita nak bina kepercayaan. Dia sebenarnya strategi ni dia bukan diceritakan dalam Quran sahaja sebenarnya. Dalam kehidupan kita pun banyak berlaku. Kalau orang belajar ilmu politik, ilmu propaganda politik, propaganda media. Apabila orang nak bagi, orang undi parti kita. Ni contoh lah. Ni bukan mesti buat ni. Anda cerita ni contoh. Kalau orang nak bagi, kita nak bagi, orang boleh undi parti kita dalam keadaan orang tengah percaya parti musuh. Macam contoh sekarang, ada PN, PH. Perikatan Nasional, Pakatan Harapan. Ni bukan cerita politik. Ingat faham ni? Ana nak buat misal. Contoh supaya kita mudah faham. Ketika orang sedang percaya dengan Perikatan Nasional lah sebagai contoh, orang tak percaya. PH ni, dia nak ambil undi daripada pengundi kepada PN supaya datang kepada PH. Apa yang dia orang kena buat? Dua perkara dia orang kena buat. Yang pertama adalah, dia kena pastikan kepercayaan pengundi kepada PN itu goyang. Dia kena pastikan. Fikirlah macam mana nak buat. Dia fikir, dia buat propaganda, cara dia cerita ragukan, kawan dia rasuah lah apa. Macam itulah. Jadi dia create keraguan-keraguan tu. Bila dia create keraguan tu menyebabkan pengundi tu yang mula-mula percaya dengan PN, jadi dah tak percaya. Dia dah ragu sikit. Tapi apakah mereka dah percaya pula pada PH? Tak lagi. Maka PH tu pun dia create satu propaganda. Fasa yang kedua, membina pula kepercayaan pengundi itu yang dah ragu-ragu kepada PN itu. Pengundi yang ragu pada PN tu supaya datang percaya pula kepada Pakatan Harapan. Maka ditunjuklah apa yang mereka boleh buat, manifesto dan sebagainya lah. Jadi orang panggil strategi dalam propaganda. Apabila orang nak melakukan satu benda, propagandanya begitu, iaitu kita menghilangkan, kita mencipta keraguan orang terhadap musuh, lepas tu kita cipta kepercayaan orang pula terhadap kita. Ini kaedah propaganda. Sebenarnya kaedah ni digunakan juga, benda macam ni telah digambarkan juga di dalam Al-Quran. Iaitu macam mana dilakukan oleh anak-anak Nabi Yaqub AS apabila dia nak memisahkan Yusuf AS daripada Yaqub AS. Caranya adalah, nombor satu, mereka hilangkan keraguan bapa kepada dia orang. Sekarang ni bapa dah ragu ni. Dah ragu, macam mana hilangkan keraguan itu? Maka dia orang pun kata, qalu ya abana. Mereka kata, qalu ya abana. Berkata mereka, wahai bapa kami. Sebelum kita pergi lebih lanjut, menarik dalam ayat ni, Allah Ta'ala sebut mereka dipanggil bapa mereka ya abana. Berbeza, Yusuf AS memanggil bapa Nabi Yaqub AS. Ya abana ni dia tak mesra, dia biasa sangat. Tetapi bila kita tengok Yaqub AS dengan Yusuf AS, perbualan kita dah bincang ayat sebelum ni kan. Yusuf AS dia panggil Yaqub ya abata, wahai bapakku. Ya abati. Dia ada dua qiraat, kita dah sebut hari tu kan. Dia ada baca dengan ya abati, ada satu lagi baca dengan ya abata. Dua bacaan, dua qiraat. Tapi dalam Quran, qiraat Hafs yang kita baca ni ya abati. Jadi ya abati, dia nampak situ ada mesra. Tapi beza dengan 10 orang adik-beradik ni, mereka ni bila bercakap dengan bapak ni, mereka ni tak ada mesra. Dia orang tak pandai situ. Maka dia panggil bapak ni ya abana, wahai bapak kami. Biasa sangatlah. Itu kebiasaan anak panggil bapak. Tapi beza Yusuf AS dengan bapa, dia ada panggilan mesra, ada manja. Dipanggil oleh Yusuf AS bila dia panggil bapa dia Yaqub AS. Satu. Yang keduanya, dalam ayat ni Allah Ta'ala kata malaka la ta'manna ala Yusuf. Ini cerita. Dia nak hilangkan keraguan bapa ni terhadap mereka. Macam mana ni, bapa dah ragu kat kita ni. Kita nak bagi mereka ni tak ragu pada kita. Macam mana nak buat? Maka dia pun cakap satu perkara. Dia kata malaka la ta'manna ala Yusuf. Apakah yang menyebabkan kamu tak percaya kepada kami terhadap Yusuf, wahai bapa kami? Kalau mudah-mudah kita bercakap lah, sebelum ni pun, apa yang kami telah buat sehingga ayah tak percaya pada kami? Dia tanya soalan macam tu. Saja dia tanya soalan macam tu. Kenapa dia tanya soalan macam tu? Tujuan dia adalah untuk dia nak hilangkan keraguan bapa ni terhadap mereka. Kalau tak tanya, nanti dia akan berbeku dalam hati bapa. Jadi keraguan tu makin menebal. Jadi macam mana nak bagi? Keraguan tu makin lama makin menipis. Maka ni dia tanya satu soalan. Dia kata, malaka la ta'manna ala Yusuf. Apa yang menyebabkan kamu tak percaya pada kami terhadap Yusuf? Ataupun bahasa lain, kami sebelum ni buat apa ayah? Apa yang kami dah buat sampai kamu tak percaya pada kami ni? Jadi benda macam ni susahlah nak dibuktikan.
Sebab mereka ni memang buat baik selalu pada Yusuf AS kan. Menampilkan macam baik lah. Walaupun diorang ni ada dengki. Dengki tu pula bukan satu benda boleh dibuktikan secara perbuatan. Kami buat macam ni. Contoh Yaakob kata kamu dengki. Yelah apa bukti dengki? Susahlah sebab dengki ni susah nak dibuktikan kan. Jadi dia tanya soalan macam tu. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Sebelum-sebelum ni lah, apa yang kami dah buat sehingga kamu wahai ayah tak percaya pada kami ni. Dia tanya soalan macam tu. Saja tanya soalan macam tu supaya harapannya keraguan bapa pada mereka ni hilang. Harapannya lah. Harapan. Tapi sebenarnya tak berjaya sebab Yaakob AS seorang Nabi. Dia boleh baca dah. Dia nampak dah apa yang anak nak lakukan tu kan. Tapi itulah mekanisme ataupun cara yang dilakukan oleh 10 orang anak Nabi Yaakob AS terhadap Nabi Yaakob AS dalam usaha jahat mereka nak memisahkan di antara bapa dengan anak. Begitu. Dan ayat ni juga menjadi dalil bahawasanya kaedah orang sayang seseorang ni dia bimbang andai perkara buruk bakal berlaku kepada orang yang dia sayang. Tu kaedah dia. Kan? Yaakob AS ni dia dah rasa dah. Dia rasa. Bila dia rasa, kenapa dia boleh rasa yang adik ni nak melakukan jahat? Sebab kaedah orang sayang pada orang ni. Kalau Yaakob dia sayang pada Yusuf AS, jadi kadang-kadang benda buruk yang bakal berlaku pun dia boleh agak dah. Apatah lagi benda hasad, dengki yang Yaakob AS dah bau awal lah. Dia dah bau ni ada perancangan jahat ni nak buat ni. Dia bau dah. Jadi sifat bagi orang sayang pada seseorang ni memang macam tu. Dia sensitif. Dia cakna. Cakna. Kita ni kalau sayang orang, kita cakna orang tu. Makan dia, minum dia, tidur dia, sakit dia, demam dia. Itu orang sayang orang. Tapi kalau kita buat lebih kurang, itu sayang tu tak sayang lah. Sifat sayang ni dia ada cakna. Jadi Yusuf AS, Yaakob AS, dia sayang Yusuf AS. Jadi bila sayang Yusuf AS, dia cakna. Cakna dia tu, bila adik ni bagi tahu, bila 10 orang adik-beradik bagi tahu, malaka la ta'mannahu, malaka la ta'manna ala Yusuf. Apa yang menyebabkan kamu tak percaya pada kami terhadap Yusuf AS ni? Jadi Yaakob AS bila dengar tu dia boleh faham. Sebenarnya mereka ni cuba untuk menghilangkan keraguan aku kepada mereka. Yaakob AS dah faham. Kenapa Yaakob AS boleh faham? Sebab Yaakob AS ni dia terlalu cakna kepada anaknya Yusuf AS. Dan sifat bagi orang ni kalau dia sayang ni dia mesti cakna. Itu sifat dia. Secara automatik kita boleh faham. Okey, itu kita nampak gambaran. Cuma ada sikit anak nak sebut perbincangan sini. Allah Ta'ala sebut malaka la ta'manna. Ada qiraat dia baca malaka la ta'manna. Manna bibir tu dia panggil ismam. Kalau tengok dalam kalangan ulama-ulama tafsir, dia ada sebut segi bacaan ta'manna. Ini tajwid sikit ta'manna ataupun baca ta'manna. Mulut bibir tu ke depan. Idgham, kita idghamkan la ta'manna. Na tu sabdu tu kita kuat tekan sikit la ta'manna. Ada satu lagi dibaca dengan ismam. Ismam ni maksudnya adalah dhammuka syafataika min ghairi sautin yusma'. Tu makna ismam. Ismam ni maksudnya kita menghimpunkan dua bibir kita tanpa suara didengari. Min ghairi sautin yusma', tanpa suara didengari. Maksudnya bila kita sebut la ta'manna, satu lagi yang ismam ni la ta'manna. Macam tu. Dia kaedah lah. Kalau orang belajar ilmu tajwid, dia akan jumpa lah kaedah tu. Nama kaedah tu ismam, dia panggil. Al-ismam. Yang satu lagi yang kita tekan tu, dia panggil idgham. Jadi, ada dua bacaan lah. Sama ada nak baca dengan ismam ataupun tak baca dengan ismam. Kita baca dengan idgham. Dua-dua boleh baca, tak ada masalah. Ini sebagai maklumat ilmu. Tak ada kaitan dengan tafsir, tapi ini kaitan dengan cara membaca ayat tu. Okey. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Apa yang menyebabkan kamu tak percaya kepada kami terhadap Yusuf AS? Apa yang sebelum ni kami dah buat sehingga kamu wahai bapa tak percaya pada kami apabila kami nak berinteraksi berkait dengan Nabi Yusuf AS? Tanya bapa. Jadi dia usaha yang pertama, helah yang pertama. Apa helah pertama tu? Dia nak cuba hilangkan keraguan bapa terhadap mereka. Fikir. Satu. Lepas tu Allah Ta'ala sebut sambungan ayat wa inna lahu lanasihun. Mereka ni anak-anak Nabi Yusuf AS, anak-anak Nabi Yaakob AS ni, dia kata wa inna lahu lanasihun, dan sesungguhnya kami ni selalu memberi nasihat yang baik kepada Yusuf AS. Yang ni helah yang kedua, iaitu dia membina kepercayaan pula. Yang pertama dia hilangkan keraguan bapa terhadap mereka. Yang kedua mereka membina pula kepercayaan bapa terhadap mereka. Makanya mereka kata, kenapa kau nak ragu kepada kami? Sedangkan kami ni selalu memberi nasihat-nasihat baik kepada Yusuf AS.
Jadi dia nak create pula fasa yang kedua, membina kepercayaan bapa kepada mereka. Dalam ayat ni Allah Taala kata wa inna lahu lanasihun. Wa inna lahu lanasihun. Sesungguhnya kami sentiasa memberi nasihat kepada Yusuf alaihissalam. Kalau kita tengok dalam terjemahan, dia tak terjemah sebagai memberi nasihat untuk jadi Yusuf jadi baik, tak. Kalau kita buka dalam tafsir terjemahan, dia akan guna ayat. Dia kata ayat dia kata sesungguhnya kami sentiasa tulus ikhlas mengambil berat kepadanya. Ini terjemahan dalam buku terjemahan lah. Tapi kalau kita buka dalam kitab tafsir, dia akan terjemah situ nasihun daripada kalimah nasoha. Nasoha ni nasihat. Nasihat. Kita memberi nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Hadis Nabi kan. Agama itu adalah nasihat. Jadi dalam ni disebut lanasihun. Nasoha. Nasihat. Jadi maksudnya kalau kita ikut terjemahan, kalau kita nak faham maksud tafsiran ayat ni, dia bukan tulus ikhlas hubungan di antara adik-beradik terhadap Yusuf AS. Bukan. Maksudnya adalah mereka ni selalu berjumpa dengan adik ni, dengan Yusuf ni, dia orang selalu memberi nasihat-nasihat yang baik lah. Pada mereka, nasihat apa yang mereka bagi pesanan pada adik itu adalah pasal nasihat-nasihat yang baik. Itu maksud lanasihun. Wa inna lahu lanasihun. Jadi mereka ni nak membina kepercayaan bapa pada mereka, maka kata, macam mana kamu boleh tak percaya pada kami? Sebelum ni, bapa, kamu tak ada benda pun yang menyebabkan kamu nak ragu pada kami, yang kami ni melakukan, kononnya kami nak buat jahat pada adik-beradik. Bahkan yang ada pada kami ni pula, wa inna lahu lanasihun. Kami kalau jumpa dengan adik ni, selalu sangat kami memberi nasihat yang baik-baik kepada adik. Itu pemaknaan lanasihun mengikut dalam tafsir. Kalau terjemahan ni dia kata komunikasi yang baik, tulus ikhlas. Itu. Jadi anda tak apa setujulah terjemahan tu. Lebih setuju dengan cara tafsiran daripada kitab-kitab tafsir yang kita bawa ni, begitu. Type. Jadi kalimah nasihat ni adalah memberi pesanan untuk orang jadi baik. Itu makna nasihat. Sebab ada orang dia cakap bagi satu benda, tapi dia bukan orang tu jadi baik. Kalau buat tu jadi buruk, itu bukan nasihat. Sifat nasihat ni adalah kita memberi satu perkataan ataupun satu pesanan kepada seseorang ataupun kepada sesiapa sahaja, seseorang ke, dua orang ke, tiga orang ke, ataupun dalam kalangan yang ramai, dan kalau orang amal tu dia akan jadi baik, itu dipanggil sebagai nasihat. Kalau satu pesanan yang orang tu kita bagi tahu dekat dia dan dia amalkan itu tidak memberi implikasi baik kepada dia, bahkan memberi implikasi buruk kepada dia, itu bukan nasihat. Itu tidak dipanggil sebagai nasihat. Dalam ayat ni Allah Taala guna kalimah lanasihun, memberi nasihat. Maksudnya adik-beradik ni, mereka ni nak mencipta kepercayaan bapa pada mereka ni. Mereka kata sebenarnya kami ni selalu sangat bagi nasihat kepada adik, kan, kepada adik Yusuf AS ni. Kalau kami bagi tahu tu Yusuf kalau amal tu mesti jadi baik. Cara dia mempengaruhi bapa tu. Yang ni salah satu mekanisme untuk mereka nak mencipta keyakinan tu. Dia macam mana? Dia benda ni bukan berlaku pada Yusuf je. Sebenarnya dalam kehidupan kita pun berlaku. Ada buat misal contoh lah. Orang scammer sebagai contoh. Scammer ni dia nak bagi kita beli barang dia. Kadang-kadang tak beli barang. Barang tak ada pun. Dia nak mempengaruhi kita supaya dia boleh dapat duit. Kita bank in duit dalam dia punya account. Kan? Macam mana nak buat? Cara ni kadang-kadang dia orang cerita tentang kepentingan beli produk dia orang. Produk dia begitu baiklah. Sampai kita percaya. Bila kita percaya, sampai satu tahap, bila dia kata, okey kalau nak, bank in duit. Kita pun bank in. Jadi dia ada create perkataan awal itu. Tujuan dia adalah untuk memastikan sebelum dia nak mempengaruhi kita, dia sebelum kita nak ikut dia tu, makanya dia akan mempengaruhi kita dengan cara mengungkapkan kata-kata yang boleh melahirkan kepercayaan. Scammer buat. Contoh kan. Bukan scammer je. Kalau kita baca dalam kisah Al-Quran pun ada mekanisme lakukan macam ni. Contoh anda buat. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang munafik namanya Al-Akhnas bin Syuraiq As-Saqafi. Kita tahu ada orang munafik nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi di sana ada seorang lagi orang munafik pada zaman Nabi yang kisah dia diceritakan dalam Quran, namanya Al-Akhnas bin Syuraiq As-Saqafi. Akhnas bin Syuraiq As-Saqafi ni orang Mekah. Masa duduk kat Mekah, Nabi Muhammad pergi Taif, minta bantuan orang Taif untuk berlindung. Orang Taif tak terima, bahkan balik batu pada Nabi. Nabi tak pasal berundur. Berundur sampai dekat perbatasan Mekah dengan Taif. Nabi Muhammad nak masuk balik Mekah. Nak masuk tu tak boleh. Nabi Muhammad minta bantuan daripada 3 orang-orang kafir. Salah seorang nama Al-Akhnas bin Syuraiq As-Saqafi. Nabi minta bantuan Akhnas. Akhnas kata dia tak nak tolong Nabi Muhammad SAW. Tapi walau bagaimanapun Nabi Muhammad boleh masuk juga ke Mekah. Sebab ada seorang orang kafir yang tolong Nabi. Namanya Mut'aim bin Adi namanya. Mut'aim bin Adi.
Dia tolong Nabi masuk ke Mekah, tawaf keliling Kaabah sampai ke rumah. Tapi cerita dia, Akhnas bin Syurik, dia tak nak tolong Nabi SAW. Taib, masa tu di Mekah. 5-6 tahun kemudian, Nabi Muhammad berjaya menguasai Mekah, Madinah. Nabi jadi ketua kerajaan di Madinah. Taib. Bila Nabi SAW jadi ketua kerajaan dekat Madinah, Madinah tu makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Jadi ini satu kebimbangan bagi masyarakat Mekah. Sebab Mekah ni fikir, kalau Muhammad SAW kerajaan makin kuat, lama-lama nanti dia akan kuasai kerajaan kita pula. Jadi macam mana kita nak pastikan kerajaan Nabi Muhammad di Madinah ni makin lemah? Macam mana nak buat? Fikir, Akhnas bin Syurik As-Saqafi ni dihantar oleh wakil Quraisy untuk pergi ke Madinah mengaku Islam. Dia pergi dekat Madinah, jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Cakap Islam baiklah. Beginilah Islam, baguslah, aku masuk Islam lah. Sampai Nabi Muhammad percaya. Bila Nabi Muhammad SAW hampir percaya, Nabi Muhammad percaya, Nabi Muhammad bagi keizinan pada dia bebas untuk duduk di kerajaan Madinah. Pergilah duduk mana-mana, tak ada masalah sebab Islam dah kan. Dia pun pergi dekat Aus. Dia pergi cakap apa? Aus, korang kena ingat balik perbalahan korang dengan Khazraj dulu. Lepas tu dia pergi pula ke Khazraj. Dia berkata, Khazraj, korang kena ingat perbalahan yang korang lakukan dengan Aus dulu. Dia angkat sentimen perkauman yang berlaku dulu pada zaman jahiliah dulu, yang dulu diorang bergaduh Aus Khazraj ni, dah dipersaudarakan oleh Nabi. Dia nak bagi runtuh balik yang persaudaraan tu. Dia bagi create balik sentimen. Jadi dia pergi jumpa Nabi, dia bercakap dengan Nabi, Nabi percaya. Dia mencipta kepercayaan Nabi Muhammad sampai Nabi percaya. Jadi bila Nabi percaya, Nabi kata okey, tak apalah, duduklah aman dalam kerajaan ni. Dia orang duduk. Bila dia duduk dalam rupa-rupa, dia nak mencipta perbalahan di antara Aus Khazraj, sebab dengan perbalahan Aus Khazraj itulah menyebabkan kerajaan Nabi Muhammad akan jadi tak kuat. Jadi dia bagi jumpa, bagi tahu. Hampir-hampirlah di antara Aus Khazraj nak bergaduh. Maka bila dekat-dekat nak gaduh tu, Allah Ta'ala turun ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 204. Kata Allah Ta'ala, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Allah Ta'ala kata, ada di kalangan manusia ni, kalau kamu dengar perkataan dia, kamu kagum. Nabi Muhammad lah kagum tu. Respect. Sedap dengar ucapan dia. Lalu Allah Ta'ala nyatakan apa yang ada dalam hati mereka, rupa-rupanya mereka ni terlalu suka kepada permusuhan. Jadi terbongkarlah kejahatan yang dilakukan oleh Al-Akhnas bin Syurik As-Saqafi. Anda nak ceritanya dalam kisah ni, Akhnas bin Syurik As-Saqafi tu, dia tak terus masuk dalam kerajaan Madinah, dia terus api-apikan perkauman di antara Aus Khazraj. Dia tak lakukan begitu. Tapi dia ada strategi dia. Strateginya apa dia? Dia menggunakan kepetahan dia bercakap untuk mempengaruhi, membina kepercayaan Nabi Muhammad kepada dia. Itu strategi orang jahat. Maka serupa juga yang berlaku pada adik-beradik Nabi Yusuf AS apabila dia nak mengkhianati Nabi Yusuf AS. Caranya adalah dia membina kepercayaan dulu bapa kepada mereka. Bina. Macam mana? Dia ceritalah. Kami selalu memberi nasihat-nasihat yang baik pada adik-beradik pada Yusuf AS. Jadi kenapa kamu boleh tak percaya dengan kami ni? Nampak? Cara dia create tu kan? Benda ni berlaku dia bukan semata-mata berlaku dalam kisah Yusuf, tapi dalam kehidupan kita pun kadang-kadang dia boleh berlaku begitu. Lepas tu dalam kitab tafsir mengatakan antara perancangan mereka dengan nak pergi perancangan awal, kita nak bunuh ke ataupun kita nak buang, dia orang rancang mesyuarat awal tu kan. Mesyuarat tu dengan kejadian tu berlaku tu mengambil masa yang begitu panjang, berbulan-bulan lah. Maksudnya mereka nak melakukan perancangan nak bunuh Nabi Yusuf AS ni bukan sikit hari. Dia rancang, kita nak bunuh ke, kita nak buang. Kita nak bunuh ke, kita nak pergi letak dalam telaga. Bincang punya bincang. Okey, bincang dah ada keputusan. Keputusannya adalah kita buang dalam telaga. Tapi nak boleh kebuat tu bila? Makan bulan pula. Berbulan-bulan kemudian baru mereka nak bawa Yusuf AS ni keluar ke tempat lain. Nak bawa dengan harapan untuk boleh buang dalam telaga tu lah. Okey. Sebelum tu diorang dah buat perancangan yang panjang kat situ. Antara perancangan dia orang buat yang kita sebut tadi, dua perkara. Iaitu mereka menghilangkan keraguan bapa terhadap mereka. Yang kedua, mereka membina kepercayaan bapa kepada mereka. Yang tu diceritakan dalam ayat yang kesebut 11 tadi. Yang Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya abana, wahai bapa kami, malaka la ta'manna ala Yusuf. Apakah sebelum ni yang kami telah lakukan sehingga kamu tak percaya pada kami berkenaan dengan Yusuf? Wa inna lahu lanasihun, dan kami ni sentiasa memberi nasihat kepada adik-beradik kami. Begitu. Ana terjemah di sini sentiasa. Dalam ni ada terjemah tu sentiasa. Sekejap nak tengok ada ni kalimah sentiasa. Kenapa kita boleh terjemah lanasihul amin wa inna lahu lanasihun ni sentiasa? Sebab dia guna kata nama. Nasih. Nasih ni kata nama.
Dia ada beza kalau guna kata nama dengan kata perbuatan. Dia tak sama. Jadi kalau menggunakan kata nama, wa inna lahu lanasihun, dia ada nasihun. Kata nama di situ, maknanya dia ada maksud sentiasa. Tu kita kena terjemah, kena faham. Kalau dia guna kalimah kata perbuatan, dia tidak ada terjemah sentiasa. Tapi kalau guna kata nama, baru ada sentiasa. Jadi kita terjemah sentiasa memberi nasihat kepada adik kami Yusuf alaihi salam. Tu macam tu maksud dia. Baik. Sambungan ayat. Arsilhu ma'ana ghadan. Arsilhu ma'ana ghadan. Jadi dia dah sebut kat awal tu. Dia kata apa? Dia kata, kenapa kamu tak percaya dengan kami? Sebelum-sebelum ni apa yang kami dah buat sampai kamu tak percaya pada kami, wahai ayah? Dan kami sentiasa melakukan kebaikan. Dia create ayat awal. Awal tu dia dah cuba hilangkan keraguan dan mencipta keyakinan. Lepas cipta keyakinan, baru dia buat permintaan. Apa permintaan mereka? Arsilhu ma'ana ghadan. Arsilhu ma'ana ghadan. Izinkan Yusuf bersama kami esok. Esok ni kami nak bawa Yusuf, kami nak keluar esok. Izinkanlah kami nak bawa Yusuf sekali dengan kami. Esok gitu. Type. Menarik ni kalau kita tengok cara dia susun point tu. Yang pertama, dia menghilangkan keraguan. Yang kedua, dia mencipta kepercayaan. Sebenarnya ini salah satu strategi komunikasi. Kita ni kalau nak buat sesuatu permintaan, kita jangan terus buat permintaan, tetapi mesti ada puji-pujian di awal. Contoh macam kita baca surah Al-Fatihah. Sebenarnya surah Al-Fatihah ni kemuncaknya berada pada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan lurus. Tapi sebelum nak sampai ihdinas siratal mustaqim tu, ayat tu, berapa ayat tu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 5 ayat awal tu dia puji je Allah. Puji. Lepas puji, bawa permintaan. Jadi kaedah kita ni, bila kita nak buat permintaan satu benda, kita bukan terus minta. Tapi kita kena ada muqaddimah ayat kita tu. Permulaan ayat kita tu. Apa dia? Kita puji. Kan? Kita puji-puji baru kita minta. Jangan kita terus minta. Itu dia panggil tak ada strategi komunikasi. Komunikasi ni ada kaedah dia kan. Macam kita nak kuliah. Kita bukan terus kuliah. Kita baca di muqaddimah. Alhamdulillah, puji-puji Allah Ta'ala. Bila kita nak minta satu benda pun, begitu juga. Yang ni dia ajar dalam surah Al-Fatihah. Lain. Nabi Muhammad SAW. Dia tu sebelum mengaku jadi Nabi. Sebelum kata aku ni Nabi utuskan oleh Allah. Dia tak terus mengaku terus. Tetapi dia ada strategi awal. Yang disusun oleh Allah Ta'ala. Apa strategi dia? Nabi Muhammad membina diri dia sehingga orang memanggil baginda sebagai Al-Amin. Akhlaknya, budi perketinya, cara dia bercakapnya, semua okey. Sehingga kan kalau orang Arab ni terkenal dengan jahat, Nabi Muhammad tak buat semua. Sehingga orang kata Muhammad ni baik sungguh, baik sungguh. Cakap ni tak pernah bohong. Last sekali orang gelar dia Al-Amin. Bila dapat gelaran Al-Amin tu, baru Nabi kata, aku ni adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini panggil strategi dalam komunikasi. Serupa juga strategi komunikasi ni digunakan oleh adik-beradik Yusuf AS apabila nak melakukan permintaan dengan bapa. Sekarang ni takut-takut bapa tak bagi izin. Ni bapa ni takut-takut tak bagi izin. Jadi bila bapa tak bagi izin, macam mana nak buat? Makanya kita kena create komunikasi, strategi komunikasi. Yang pertamanya adalah kita hilangkan keraguan dulu bapa kepada kita. Yang kedua, kita membina kepercayaan bapa kepada kita. Bila dah ada dua perkara tu, baru kita pergi permintaan. Apa permintaan dia? Arsilhu ma'ana ghadan. Izinkanlah Yusuf AS tu bersama dengan kami esok. Esok. Tu maksud permintaan. Gitu. Type. Dia sebut arsilhu ma'ana ghadan. Ghadan ni bahasa Arab. Kalau kita terjemah dalam terjemahan ni, buku terjemahan dia sebut esok. Kita terjemah esok. Ghadan ni, esok tu esok lah. Cumanya esok tu bila? Dalam kitab tafsir, dia akan sebut sebenarnya ghadan ni bermaksud esok bermula daripada sahur sebelum daripada subuh. Itulah tu, itu panggil ghadan. Ghadan ni, esok dalam maksud daripada pagi sebelum waktu sahur tu, sahur sampai dekat subuh, celah-celah tu. Celah-celah tu dikatakan sebagai ghadan. Maksudnya adik-beradik Yusuf AS ni, dia keluar pergi ke padang pasir dengan dia bawa Yusuf AS tu selepas diizinkan oleh bapa tu. Kejadian tu berlaku bila? Celah tu lah, waktu sahur sebelum subuh. Maksudnya tengah gelap lagi. Sebelum pagi subuh tu, sebelum terbit matahari tu, masa tu dia orang keluar dah. Yusuf AS ni keluar pergi ke padang pasir. Jadi kita boleh faham keluar pagi tu macam mana? Sebab ada guna kalimah ghadan. Berbeza kalau dia guna kalimah bukran. Lain. Lepas tu kita kena faham bahasa Arab. Bila dia guna ghadan, maknanya dia apa? Bukran, maknanya dia apa? Dia kalau ghadan, pagilah. Kalau guna kalimah lain, mungkin tengah hari, mungkin petang dia bertolak. Jadi dalam ayat ni dia kata, arsilhu ma'ana ghadan. Izinkan Yusuf AS bersama dengan kami esok. Kita je buat esok. Tapi bila orang Melayu sebut esok, esok ni faham ni apa?
Pagi pun boleh, petang pun boleh, malam pun boleh. Boleh berlaku lah tu esok. Tapi dalam ayat ni dia guna Ghadan. Bila sebut Ghadan tu, kita terus faham. Yang Yusuf AS dengan Yusuf AS keluar bersama dengan adik-beradik ni pada waktu pagi. Pagi tu bila? Sebelum subuh, selepas sahur. Time macam itulah. Itu waktu. Kalau kita hari ni mungkin lebih kurang dalam pukul 5.30, pukul 5.45 sebelum subuh tu kan. Time macam itulah mereka keluar. Pergi ke padang pasir. Adik-beradik ni bawa Yusuf AS keluar. Begitu. Type. Lepas tu, dia nak, dia minta izin. Bapak, kami nak bawa keluar Yusuf AS. Izinkan pada kami. Satu dah. Dia nak bagi, bapak ni yakin. Takut-takut ragu-ragu. Takut ada bulu-bulu lagi dalam hati. Tak percaya. Maka dia kata, yarta' wa yal'ab. Tak payah bimbang ayah, tak payah bimbang. Ya, Yusuf AS ni nanti dia akan berseronok dengan kita dan dia akan bermain-main dengan kami nanti. Tak ada apa pun. Kami tak khianat apa pun. Dia tak akan jadi apa-apa. InsyaAllah tak ada apa-apa. Sebab dia akan berseronok dan bermain-main. Kononnya lah nak ambil hati Yaqub AS. Nak bagi tambah sedap hati Nabi Yaqub AS. Jadi mereka cakap lah dua perkara tu. Yang pertama disebut yarta'. Yang kedua yal'ab. Yarta' ni kalau dalam ni terjemah berseronok. Tapi sebenarnya yarta' ni maksudnya mendapat makanan daripada buah-buahan dan sayur-sayuran yang sedap-sedap. Itu mana yarta'. Yarta' ni maksudnya kami akan bagi makanan buah-buahan, kami akan bagi sayur-sayuran kepada Yusuf AS makan. Jadi ayah tak payah bimbang. Kalau cerita tak bagi makan, kami bagi makan. Yarta'. Yarta' tu maksudnya kalau terjemah tu berseronok-seronok. Tapi kita terjemah sendiri yarta' ni asalnya memberi makan yang sedap-sedap dan makanan itu daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu maksud dia. Satu. Wa yal'ab. Dan yang keduanya dia akan bagi yal'ab. Mereka ni boleh bermain-main. Yusuf AS ni boleh bermain-main. Tak jadi masalah. Yal'ab. Bermain-main di sini ni bergurau-gurau. Kalau ikut dalam Imam Tafsir Al-Manar tu, Rashid Ridha tu dia kata yang dimaksudkan dengan yal'ab di sini ni, Yusuf AS ketika itu dia bermain-main bermanah. Main-manah. Sambil-sambil tu dia boleh bermain benda mana. Lepas tu dia belum berlari. Dia belajar untuk mempertahankan diri. Dia mengikut tafsir Al-Manar, Imam Rashid Ridha. Dia sebut lagu tu lah. Begitu. Tak? Jadi, yarta' wa yal'ab. Jadi, ayah tak payah bimbang. Dia kata, ayah tak payah bimbang. Sebab apa? Sebab kalau kami keluar, dia pergi pada pasir, nantilah kita pergi bawa Yusuf AS esok tu. Dia akan berseronok, makan sedap-sedap. Dan satu lagi, dia boleh main-main. Jadi, tak payah bimbang ayah. Jangan bimbang ayah. Dalam kiraat, ada kiraat baca yarta' wa yal'ab. Ada kiraat dia tak baca yarta' wa yal'ab. Dia baca wa narta' wa nal'ab. Dia guna nun. Kami berseronok, kami bermain-main. Ada kiraat macam tu. Itu dibaca oleh Al-Imam Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir, dia baca narta' wa nal'ab. Yang kiraat biasa kita baca ni, yarta' ya. Ya tu maksudnya dia. Tapi kalau narta' wa nal'ab, kami. Maksudnya digambarkan permainan itu bukan Yusuf AS seorang dia. Kami bersama dengan Yusuf AS. Itu maksud dia. Itu ada bacaan kedua lah begitu. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami terhadap Yusuf AS ni lahafizun. Kami jaga. Kami selalu menjaga dia. Jadi menjaga Yusuf AS. Dia nak bagi sedap hati dah kepada ayah ni. Ayah, kamu jangan bimbang. Kalau kami bawa keluar, kami tak khianat adik-beradik. Sebab nanti adik kami ni, Yusuf AS ni, dia akan berseronok-seronok. Dia akan boleh main-main. Tak ada apa pun. Wa inna lahu lahafizun. Kami ni pula akan jaga Yusuf AS. Kami akan jaga Yusuf. Jadi, ayah jangan bimbang lah. Itu maksud dia. Jadi, dia nak menghilangkan, dia nak menghilangkan keraguan bapak tu. Dia tambah lagi perkataan-perkataan tertentu supaya bapak ni percaya dengan mereka. Begitu. Al-Imam Ibn Abbas, dia tafsirkan lahafizun ni bukan menjaga. Al-Imam Ibn Abbas, dalam kitab dia tafsir Ibn Abbas, dia kata yang lahafizun di sini ni bukan terjemah dia jaga. Bukan. Lahafizun ni diterjemah sebagai memberi kasih sayang yang banyak. Kami memberi sepenuh hati kasih sayang kepada dia. Begitu. Jadi kata ayah jangan bimbang. Yusuf AS sama dengan kami nanti, dia tak akan lapar. Kami akan bagi makanan. Dia akan seronok. Lepas tu dia akan bermain-main. Lepas tu kami akan mencurahkan kasih sayang kami kepada dia. Itu yang diterjemah oleh Al-Imam Ibn Abbas. Wa inna lahu lahafizun. Begitu. Tak. Tu ayat dia. Tak. Daripada dua ayat yang kita bincang ni, apa pengajaran kita boleh ambil? Yang pertama, pengajaran kita boleh ambil. Dalam hidup kita ni, pasti kita akan jumpa orang jahat. Kita tak boleh nak nafi. Hidup ni, dia akan ada orang jahat. Kan? Ada orang tu, yang jahat tu kadang orang duduk baik dengan kita, duduk keliling kita. Jahat. Jadi bila jahat, dan dia akan fikir nak ambil kesempatan daripada kita. Macam kes Nabi Yaqub AS dengan anak tadi kan. Anak dia. Anak tu nak ambil kesempatan daripada bapak tadi. Iaitu nak bunuh, nak pisahkan di antara bapak dengan anak. Nak khianat lah. Nak khianat. Orang jahat memang macam tu. Jadi orang jahat dia fikir nak khianat, nak ambil kesempatan. Justru perlu ada kebijaksanaan dalam mengenali jahat orang kepada kita.
Sebab tu kita ni perlu ajar diri kita ni, kita kena pasti orang ni nak buat jahat ni, macam ni kita nak mengelak daripada dia. Begitu. Kita kena ada kebijaksanaan lah untuk mengelak daripada untuk yang pertama bijak untuk mengenali orang jahat, satu. Yang kedua kena ada kebijaksanaan macam mana kita nak mengelak daripada kejahatan orang jahat tu. Tu satu. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan orang jahat. Kita ni kalau orang tahu orang tu jahat, kita jangan mudah percaya dekat dia. Nak cerita satu benda tu jangan mudah cerita. Kan? Macam kita dah sebut sebelum ni, Yaqub AS dengan Yusuf AS. Yusuf AS tahu bapak dia boleh dipercayai, maka mimpi macam tu dia cerita kepada bapak dia. Tapi adik yang lain tu tak boleh pakai. Adik tu jahat. Jadi dia tak cerita benda tu pada adik-beradik. Bukan sekadar dia tak cerita. Bahkan bapak pun pesan jangan cerita kat adik-beradik. Sebab apa? Kaedah orang jahat ni kalau kita cerita, lama-lama dia akan peralatkan kita. Dia akan pedajar kita di masa akan datang. Jadi dalam kisah ni, dah nampak dah. Kita nampak macam mana ada 10 orang adik-beradik yang jahat pada Yusuf AS. Dia memang melakukan kejahatan. Dan kita ada jumpa orang macam ni, kita kena berhati-hati. Kita jangan mudah percaya orang macam ni. Jauhkan diri daripada mereka. Jangan nak berkawan lah. Kadang-kadang kita berjumpa, duk diam dah lah. Jangan nak bercakap lebih-lebih dengan dia. Jangan nak pamerkan kita mesra dengan dia. Bahaya. Sebab dia orang jahat. Jika tidak, nanti satu masa nanti kita akan jadi mangsa kejahatan mereka. Itu kaedah. Kita kena faham. Daripada dua ayat ni, antara pengajaran kita boleh ambil dua perkara. Dalam hidup kita ni, kita tak boleh lari berjumpa dengan orang jahat. Dan dia akan berusaha untuk mengambil kesempatan daripada kita. Satu. Jadi, kita kena ada kebijaksanaan untuk mengenali orang jahat. Yang kedua, kita kena ada kebijaksanaan untuk mengelak daripada orang jahat. Dan kita ni jangan mudah percaya dengan orang jahat. Dan kita yang terbaik, kita jauh daripada orang jahat supaya kita tidak menjadi mangsa kejahatan pada dia. Itu antara pengajaran lah yang kita boleh ambil daripada dua ayat yang kita bincang pada malam ni, insyaAllah. Sambungan ayat. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Kata Yaqub pula. Yaqub ni dia balas perkataan anak dia. Dia kata aku ni sedih. Takut-takut korang ni bawa adik ni pergi. Aku sedih. Lepas tu aku bimbang pula, takut-takut lalainya korang tu menyebabkan adik kamu Yusuf AS dia dimakan oleh serigala. Yang tu kita akan panjang lebar lah. Kita akan bincang panjang lebar. Sebenarnya yang Yaqub AS kata dia bimbang makan serigala tu, sebenarnya kebimbangan yang dia pamerkan itu sebenarnya itu yang bakal berlaku ke, ataupun sebenarnya dia saja dia cakap macam tu untuk nak create perasaan kepada adik-beradik tadi tu supaya tidak membawa Yusuf AS. Itu insya-Allah kita akan bincang dalam perbincangan kita esok insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Okey, kita tengok soalan. Okey, tak. Haji Yusri Ibrahim, Assalamualaikum salam. Kamarul Hisham, Abang Kamarul, Assalamualaikum salam. Haji Abdullah, Assalamualaikum. Dah sedia Alhamdulillah Haji, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Hadir Sulaiman, Haji Salim Sulaiman, hadir. Assalamualaikum salam. Lain tu apa ni? Alhamdulillah Kamil Arifin Muhammad Kasim, Alhamdulillah. Assalamualaikum salam. Zaini. Salam, thank you Ustaz. Andarman Hin. Assalamualaikum salam Syekh. Bacaan la ta'man disebut dengan muncul mulut kita kan? Itu dipanggil Ishmam. Ishmam Abang Din. Syarifuddin Abdul Wahab. La ta'man dia baca dengan dua. Imam Zamukhsyari dia sebut dalam kitab dia Tafsir Al-Kasyaf. Dalam kitab tu disebut boleh dibaca dengan dua. Satu idgham, satu lagi ishmam. Bila sebut ishmam sekali dengan idgham lah. Tapi ada satu idgham tanpa ishmam. Bila sebut ishmam automatik sekali dengan idgham. Jadi bila sebut idgham, dia baca la ta'manna. Itu idgham. Tapi ada satu lagi ishmam. Bila ishmam sekali dengan idgham. Jadi apa maksud dia? La ta'manna. Macam tu. Bibir tu. La ta'manna. Bila kita letak bibir ujung macam tu, dia panggil ishmam. Yang digalakkan macam tu lah. La ta'manna. Begitu. Itu cara kaedah. Itu orang ngaji tajwid lah selalu bincang. Kan? Selalu tajwid dia akan bincang lah. Macam mana baca ishmam tu. Itu kena mengaji lah tu. Tak apalah nak cerita tu pun betul dah sebenarnya. Wallahu a'lam. Ishmam. Adakah bacaan ishmam tu ada kaitan dengan muslihat atau kepuraan abang-abang Nabi Yusuf AS? Abang-abang Nabi Yusuf AS berhadapan dengan ayah mereka. Tak ada kaitan. Ini masalah tajwid. Tajwid di sini ada isu melibatkan bahasa Arab. Dia tidak ada kaitan dengan kisah yang melibatkan Nabi Yusuf AS. Ta'manna tu asalnya iman. Kepercayaan. Ta'manna tu iman. Akar kata daripada kalimah ta'manna tu adalah daripada kalimah iman ta'manna. Kan dia baca sama bunyi kan. Itu akar kata dia lah.
Jadi iman ni maknanya percaya. La ta'manna tu maksudnya kamu tak percaya ke? Tu makna terjemah dia. Gitu. Wallahu a'lam. Sewaktu Nabi Yaqub mendengar cerita yang Nabi Yusuf dimakan serigala, adakah Nabi Yaqub percaya dengan cerita itu? Tak percaya. Nanti kita akan jumpa ayat tu lah. Nanti sampai jumpa ayat tu, kita akan cerita panjang lebar. Sebenarnya macam mana sikap Nabi Yaqub AS ketika itu, hati dan tindakan. Nanti kita akan cerita panjang lebar. Ada, tak sampai ayat lagi. Atau Nabi Yaqub sudah tahu cerita sebenar melalui wahyu. Itu kita akan cerita. Ridwan Muhammad Yusuf, salam. Alhamdulillah, jelas dan terang. Alhamdulillah. Okey, TG Azlan. Anda tak tahu TG tu apa? Tengku kot. Tengku Azlan. Ustaz, maaf soalan luar konteks. Sekiranya seseorang itu mempunyai puasa lampau, zaman remaja yang perlu diqadakkan, bolehkah dia mengerjakan puasa 6? Apakah dia perlu habiskan puasa qadak puasanya dulu, baru dia boleh puasa 6? Ini berlaku khilaf dalam kalangan ulama Islam lah. Ada ulama kata tak boleh. Maksudnya dia kena dahulukan yang wajib berbanding yang sunat. Ada pula yang lain mengatakan boleh. Dia dahulukan sunat, lepas tu di masa akan datang dia boleh qadak. Dia boleh qadak. Macam contoh, kalau kita buat misal ni macam kita berhutang. Kita berhutang, lepas tu kita nak infak. Mana kita nak buat? Kita kena bayar hutang ke kita kena infak? Sebab membayar hutang tu wajib. Infak tu sunat, sedekah tu kan, tabur masjid. Jadi antara ulama dia pernah bahas, dia bincang benda macam ni, iaitu kalau sekiranya kita hutang tu kadang-kadang bersifat bayar beransur-ansuran. Maka ketika itu kalau kita nak bayar, kita nak infak fisabilillah, boleh lah. Jadi mendahulukan yang sunat iaitu infak berbanding yang bayar hutang dalam keadaan macam itu. Ada pula yang kata tak boleh. Kok mana dahulukan yang hutang baru kita bayar yang sunat. Sebab ini wajib ni. Kalau kita tak bayar hutang, nanti kalau kita mati tersangkut dekat nak masuk syurga susah tu lah. Dia ada perdebatan besar lah dalam kalangan ulama-ulama fiqh dulu dan sekarang. Anda dengar perbincangan ni pernah dibincangkan oleh Dr. Musa Fatul Harun. Ada sekali giziarah rumah dia ceritalah perdebatan tu. Lebih kurang macam tu. Okey. Cuma bila timbul isu puasa, dia ada qada, dia ada puasa 6. Sekarang dia nak puasa 6, dia nak qada. Ada ulama kata kita kena qada dulu, baru dia boleh puasa 6. Jadi masalahnya kalau nak qada tu pula lama, sebulan sebagai contoh. Jadi sebulan tak boleh puasa 6 lah. Maka ada orang kata dia boleh puasa 6, lepas tu dia kena qada. Sebab qada ni dia bukan dalam bulan Syawal je, dia boleh bulan lain pun tak apa. Dalam istilah fiqh dia panggil al-wajibul muwassa', dia panggil. Panjang pula nak cerita, tak apalah nak ceritalah. Ini dia panggil kaedah usul fiqh. Kaedah usul fiqh ni, wajib ni, dia ada 3 jenis. Satu dia panggil wajibul muwassa', yang kedua wajibul mudayyak, yang ketiga dia panggil wajibul mutlak. Anda tak nak bincang wajibul mutlak. Kita nak bincang ni wajib muwassa', wajib mudayyak. Wajib mudayyak ni, wajib yang kita hanya tunaikan dalam kadar waktu itu je. Wajib muwassa' ni, waktu-waktu lain pun boleh buat. Contoh macam hutang tadi. Hutang ni bulan lain pun boleh bayar. Qada puasa bulan lain pun kita boleh qada. Bulan lain kita boleh qada. Tapi bila sebut nak puasa 6, dia mesti bulan Syawal je. Maka disebabkan bila tembung di antara wajib muwassa' dengan wajib mudayyak, kita kena dahulukan wajib yang mudayyak. Kita dahulukan yang mudayyak yang sempit itu. Makanya kita puasa Syawal tu, puasa 6 tu Syawal, kita puasa 6 dulu, barulah kita puasa qada. Sebab puasa qada tu kita boleh buat juga pada waktu yang lain. Begitu. Dia panggil mudayyak, satu tajuk mudayyak sempit, satu lagi muwassa' yang mempunyai masa yang panjang. Begitu. Dia kaedah fiqh sebut al-mudayyak didahulukan daripada al-muwassa'. Yang masa disempitkan itu dengan satu lagi masa yang panjang itu, kita dahulukan masa yang sempit itu terlebih dahulu berbanding yang panjang. Contoh kita buatlah, anda buat masa contoh. Benda ni anda pernah bincang dalam kuliah usul fiqh anda sebelum-sebelum ni lah. Masa sebelum dalam 3-4 tahun dulu rajin dia buat kelas maqasid syariah dan usul fiqh. Adalah orang budak-budak main mengaji tu. Anda suka buat contoh ni. Pilihan raya andai berlaku pada musim haji. Contohlah pilihan raya ni andai berlaku pada musim haji. Kalau sekiranya berlaku pada musim haji, pilihan raya berlaku, orang pergi buat haji, wajib. Betul, mengundi tu wajib juga. Jadi kalau dia pergi ibadat haji, dia tak menunaikan kewajipan mengundi. Jadi kita kena bincang. Haji ni dia panggil muwassa'. Bulan tahun lain pun boleh buat. Adapun pilihan raya tahun tu, penentuan untuk 5 tahun. Tahun tu kan. Maka ketika itu andai kalau kerajaan ni jahat sangat lah, contoh dia nak kurangkan orang mengundi parti dia, parti orang kan, dia nak suruh nak kurangkan orang undi parti orang, nak bagi supaya orang boleh undi parti dia boleh menang, dia pergi ijtihad, kita buat pilihan raya pada musim haji. Kita ni macam mana? Kita kena buat ibadat haji ke ataupun kita kena mengundi? Jawapannya al-mudayyak muqaddamun alal muwassa'. Waktu yang sempit itu didahulukan daripada waktu yang panjang. Makanya dia kena pilihan raya, dia kena mengundi.
haji tu dia boleh buat tahun depan. Maka serupalah dalam kes apabila dia puasa 6 tu, itu bulan Syawal dia, qada bulan lain pun boleh. Maka dia boleh puasa 6, lepas tu dia boleh buat qada pada waktu yang lain, qada. Okey, perbahasan. Cuma kalau kita buka dalam kitab lain, anda buat misal contoh kitab yang anda baca hari tu, kitab Al-Fatawa min Ahsanil Kalam, ditulis oleh Dr. Atiyah Saqar. Sebenarnya bukan Atiyah Saqar dia kod apa yang telah dikupas oleh Al-Imam As-Sayuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair. Dia kata dalam kes macam ni, kita boleh gabung satu puasa dengan dua niat. Maksudnya masa dia nak puasa tu, dia niat puasa 6 berserta dengan puasa qada sekali. Satu puasa je tapi dengan dua niat. Boleh lah. Macam tu boleh. Adalah kupasan tu daripada Dr. Atiyah Saqar dalam kitab Al-Fatawa min Ahsanil Kalam. Kita dah bahas hari tu. Sebenarnya dia ambil dalam kitab kitab Al-Ashbah wa Nazair, ditulis oleh Al-Imam As-Sayuti rahmatullah alaih. Kan kitab tu anda ngaji masa ngaji pondok dulu. Lama dah mengaji kitab tu. Kan contohnya macam kita nak datang masjid. Masuk dah waktu Zuhur. Jadi ketika itu kita nak sembahyang apa? Nak sembahyang qabliyah Zuhur ke nak tahiyatul masjid? Jawapannya adalah satu sembahyang dua niat. Tahiyatul masjid sekali dengan niat Zuhur. Qabliyah Zuhur, gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Panjang pula ana bahas tu. Salam Ustaz, soalan saya ada kaitan dengan semalam berkenaan dengan licik. Kenapa Nabi Yakub tidak bertindak menghalang kejahatan anak-anaknya yang lain? Seperti juga ada nabi-nabi yang berakhir riwayatnya dengan tragedi seperti dibunuh kerana perancangan jahat musuh. Mengapakah ia masih berlaku? Ana rasa kita kena, ini ana tak ada fakta lah. Anda tanya ni ana cuba nak memahami hasil daripada pembacaan ana. Yang ni bukan komen ulama, kitab pun tak ada. Ini ana sebut ni pandangan peribadi ana. Kita kena ingat para nabi ni bashar, dia manusia. Bashar dia manusia. Bila manusia dia ada Nabi Muhammad sendiri sebut kan, qul innama ana basyarum mislukum yuha. Aku ni manusia, cumanya aku diberikan wahyu oleh Allah SWT. Jadi bila kita sebut manusia, dia mesti ada kesilapan sebagai manusia. Nabi sendiri pernah buat silap. Antara silap Nabi SAW, ini dalam riwayat Sunni lah, Syiah tolak, iaitu Nabi Muhammad SAW apabila bersembah dengan pembesar-pembesar Quraisy pada ketika itu untuk berharap supaya pembesar Quraisy itu beriman dengan Nabi SAW, beriman dengan Allah SWT, tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi al-Maktum, seorang sahabat buta. Nabi Muhammad tak layan, Nabi bermasa muka. Nabi melakukan kesilapan, Allah Ta'ala tegur. Allah Ta'ala kata abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi ada teguran daripada Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Maksudnya, takkan Nabi boleh buat silap dalam hal macam ni? Jawapannya, bashar, dia manusia. Dan orang kata cacat tak? Macam Syiah kata, itu bukan Nabi, sebenarnya orang lain. Sebab takkanlah Nabi Muhammad ada kesilapan begitu. Padahal itu biasa sebagai manusia. Dan benda itu tidak mencacatkan kalau kita melakukan kesilapan sebagai manusia. Yang cacat ni bila ditegur kita tak nak pakai. Itu baru cacat. Sekarang ni Nabi ditegur oleh Allah Ta'ala. Nabi terus, Allah aku silap. Dan Nabi Muhammad minta maaf dekat Abdullah bin Ummi al-Maktum. Itu dalam riwayat Sunni lah. Satu. Yang kedua, kita baca dalam surah At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ayat pertama. Kisah Nabi Muhammad SAW. Ada 2-3 riwayat lah. Ada orang bagi satu riwayat je. Sebab kalau baca tak tafsir tu ada 2-3 riwayat. Panjang pula. Anda ambil satu contoh. Kononnya Nabi Muhammad SAW ni pergi dekat rumah seseorang. Dan orang tu dia bagi Nabi makan madu. Jadi makan madu. Bila dia makan madu, Nabi balik ke rumah isteri. Bila balik rumah isteri, iaitu rumah Hafsah pada ketika itu, isteri Nabi ni orang tidak berharta. Dia orang tak ada duit. Makanan madu susah nak dapat. Tiba-tiba orang bagi madu, Nabi makan madu. Nabi makan. Jadi bila mereka berbual dengan Nabi tu, mereka bau madu. Hafsah ni bau madu. Dia pun kata, akaltal maghafir. Jadi si isteri ni, Hafsah ni tanya pada Nabi, apakah kamu Rasulullah makan maghafir? Maghafir ni sejenis makanan dekat negara Arab lah. Sebab kita tak ada. Lagu mana nak cerita pun tak reti. Benda tu Ana, kalau pergi tunjuk boleh. Pergi tunjuk. Ni maghafir. Tapi Ana nak cerita tu macam mana. Sebab benda tu tak ada kat Malaysia. Tak apa. Jadi, akaltal maghafir. Jadi, cara dia tanya tu, sebenarnya patut kata kau makan madu ke Nabi? Dia tak kata tak makan madu. Dia kata kamu makan maghafir ke? Jadi, Nabi faham sebenarnya Aisyah ni nak menyindir Nabi SAW. Nabi Muhammad terus mengharamkan pada diri Nabi SAW daripada makan madu. Nabi kata aku takkan makan madu dah. Haramkan diri aku daripada makan madu. Silap. Allah Ta'ala tegur. Allah Ta'ala turun ayat Quran. Ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu haramkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan kepada kamu? Jadi kalau kita tengok yang tu, maksudnya Nabi Muhammad SAW tu memang Nabi dan memang maksum. Tapi dia adalah bashar. Dia adalah manusia. Maka dia boleh melakukan kesilapan. Nampak contoh Nabi Muhammad. Kita pergi yang lain. Nabi Adam AS. Makan buah khuldi. Nabi Adam tu Nabi. Nabi ni maksum. Tiba-tiba dia makan buah khuldi.
Sebab tu timbul persoalan. Wa khuldi tu, Nabi makan tu, haram ke tak haram? Kalau sekiranya makan buah khuldi tu haram, macam mana pula status maksumnya Nabi Adam AS? Persoalan. Kan bercanggah. Mana mungkin maksum melakukan benda haram? Sebab tu kita kena kelaskan dua perkara. Satu, saya panggil kesalahan yang berbentuk haram. Satu lagi, kesalahan yang tidak melibatkan haram. Anda nak misal contoh, langgar lampu merah. Langgar lampu merah ni salah, tapi tak berdosa. Tapi kalau berzina, itu dosa. Kalau kita mencuri, itu dosa. Maksudnya ada salah yang berdosa, ada salah tidak berdosa. Adam AS, dia makan buah khuldi. Salah, tapi tak berdosa. Jadi salah, tak berdosa. Bila dicampak keluar daripada syurga, dia tetap minta ampun dengan Allah Ta'ala. Sehinggalah dia menyebut, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhan kami telah melakukan kezaliman pada diri kami sendiri. Kalau kamu tak ampun dosa kami, sudah pasti kami di kalangan orang-orang yang rugi. Maksudnya, Nabi tu, dalam keadaan dia Nabi, kita kena ingat, dia bashar, dia manusia. Bila manusia, dia ada silap. Dia ada silap. Maka tak pelik dalam Nabi Muhammad dalam apa nabi-nabi ni kadang-kadang dia ada spoil sikit tu. Dibunuh, apa lagi macam apa? Nabi-nabi kena bunuh, Nabi Yaqub alaihissalam yang apa macam apakah dia tak tahu sampai dikhianati sebegitu kan. Itu pada anak sebagai manusia dia ada kesilapan dia dan kesilapan itu tidak mencacatkan diri dia sebagai nabi lebih-lebih lagi kadang-kadang benda tu melibatkan pada urusan keduniaan. Contoh macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam strategi perang. Nabi Muhammad sallallahu hampir nak buat silap dalam perang Badar. Apabila tempat tentera tu air dekat depan. Air kat depan, musuh kat depan hujung kan. Lepas tu tentera tempat air, wadi air. Tempat kawasan air itulah. Ada tempat orang boleh ambil air tu kan. Ada kat depan. Jadi Nabi duduk kat belakang. Jadi sahabat ni kita tanya Nabi ni wahyu ke pandangan peribadi Nabi? Nabi kata ni pandangan peribadi. Sahabat Nabi tu kata kalau pandangan peribadi aku tak setuju. Strategi perang ni tak betul. Sebab kalau kita duduk kat belakang, air kat depan, nanti musuh serang kita gostan-gostan, air tu dah jadi milik musuh. Kita dah rugi. Sedangkan air tu tempat kita nak minum. Jadi macam mana nak buat? Kita kena ke depan. Biar air tu duduk dalam kawasan kita. Jadi kita jadi kuat kat situ tu ada kawasan air. Nabi dengar, Nabi terus pakai pandangan tu. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW tu ditegur oleh sahabat. Ditegur oleh sahabat dalam urusan melibatkan keduniaan. Begitu. Itu lumrah. Ataupun kalau kita baca dalam hadis. Panjang pula aku nak cerita ni. Kita baca dalam hadis. Nabi Muhammad SAW pergi ke Khaybar. Nabi makan buah kurma. Sedap. Sampai Nabi tanya, macam mana korang buat ni? Nabi, diorang kata, kami kahwin dengan pokok. Nabi kata, dah jangan dah buat lah. Diorang kata, tak buat nanti kurma tak sedap. Jangan dah buat lah. Diorang tak buat. Jadi beberapa ketika kemudian, Nabi pergi, Nabi makan. Buah kurma jadi tak sedap. Nabi tanya, kenapa tak sedap? Diorang bagi tahulah dulu kamu kata, jangan kahwin dengan pokok. Kami tak kahwin dengan pokok. Jadi kurma tu tak sedap. Nabi dah buat silap kat situ. Maka Nabi terus sebut pada para sahabat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan keduniaan kamu. Maksudnya, apakah itu mencacatkan status kenabian? Tak cacat. Sebab apa? Sebab bashar. Nabi itu adalah manusia. Jadi silap dalam urusan keduniaan itu biasa. Tetapi Nabi tak akan silap dalam benda-benda melibatkan kepada wahyu, melibatkan keagamaan. Itu tidak akan silap. Begitu. Jadi kalau berlaku macam ni pada anak itu tak pelik. Sebab apa? Sebagai Nabi, dia bukan malaikat. Kita jangan fikir macam orang musyrik dia fikir. Dia kata macam mana Nabi ni jalan dekat pasar, boleh fikir lagu tu. Dia kata kalau Nabi tu betul Nabi, dia mestilah lebih macam malaikat tu. Dia letak macam malaikat tu. Nabi bukan malaikat. Nabi ni orang macam kita. Orang macam kita. Beza je Nabi dengan kita ni. Nabi ni wahyu daripada Allah. Penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksum lagi kan. Kita tak ada. Kita tak ada yang tu. Dalam keadaan macam tu Nabi ada buat silap. Kenapa? Sebagai manusia. Kalau tak buat silap langsung, tak orang kata malaikat pula Nabi tu. Begitu. Wallahu a'lam. Tu satu. Kita ni Syekh, kalau nak belajar satu benda, kadang-kadang kena belajar daripada kesilapan. Kita ni nak belajar ni bukan yang baik belaka. Daripada kesilapan pun kita boleh belajar. Anak misal contoh. Kalau orang tanya, Nabi pernah tak tersilap rakaat masa sembahyang? Pernah. Nabi pernah sembahyang maghrib 2 rakaat. Tasyahud awal tu, dia ingat tasyahud akhir. Bagi salam siap. Assalamualaikum, terus bangun, terus keluar. Sahabat Nabi pergi kejar. Rasulullah, 1 rakaat lagi. 1 rakaat lagi. Bila sebab 1 rakaat, Nabi pun terus naik, tambah 1 lagi rakaat. Nabi buat silap tu. Nabi lupa tu. Jadi, silap Nabi tu menyebabkan kita boleh belajar. Kalau Nabi tak pernah buat silap, kita tak belajar. Kita tak boleh nak belajar bahawasanya kalau silap, kalau contoh hari ni, ada sempat imam sembahyang maghrib 2 rakaat, dia bagi salam. Kita tak tahu buat lagu mana. Tapi disebabkan kesilapan tu pernah berlaku pada diri Nabi SAW dan Nabi ajar pula cara nak atasi, kita pun boleh belajar.
Jadi kadang-kadang kesilapan yang dilakukan oleh Nabi-Nabi itu sebagai pelajaran untuk kita juga. Untuk macam mana kita nak berinteraksi, macam mana kita nak ambil pengajaran, macam mana kita nak bertindak di masa akan datang. Begitu. Itu Ana punya komentar lah. Ini komentar Ana, ini bukan ambil dalam kitab mana-mana ni. Ana punya komentar Ana sendiri. Gitu. Wallahu'alam. Soalan luar tajuk juga. Boleh ke perempuan belum berkahwin mewarnakan rambut yang tidak berubat untuk tujuan suka-suka dengan menggunakan inai yang halal? Boleh, tak ada apa pun. Saja nak buat rambut tu kan. Cuma yang tak boleh ni tunjuk ke orang. Rambut tu aurat. Maka dia inaikan rambut tu sebab seronok-seronok. Dia tak ada apa sebenarnya. Seronok pun tak apa. Adalah ulama kata tak boleh. Itu kita tak nafikan. Tetapi bukanlah ulama yang mengatakan tak boleh tu je ada. Di sana ada ulama yang kata boleh. Tak ada apa. Sebab dia kata kenapa kita kata tak boleh. Yang pastinya terdapat beberapa riwayat yang Nabi sendiri pernah inaikan rambut. Kan? Jadi apa masalahnya? Jadi nak cari manat tu. Boleh tu sebab apa? Ada orang kata, sebab ada faktor perang, tak perang. Itu semua ijtihad ulama. Tapi ada ulama kata tak. Secara mutlaknya adalah boleh. Maka demikian juga kalau ada wanita je nak tak kahwin lagi saja, nak inaikan rambut tu kan. Saja-saja dah. Tak apa, tak ada apa pun. Tapi kalau dia inaikan rambut, lepas tu tunjuk pada orang, itu tak boleh lah. Itu dah keluar pergi pada tajuk bukan aurat pula. Gitu. Jadi ada pandangan ulama. Kita sebut ni ada khilaf kat situ. Kita nak ambil pandangan kata boleh. Tak ada apa pun. Boleh. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Salam Ustaz, macam mana kalau pengasas Facebook ni orang Islam, FB ni orang guna untuk kebaikan. Ada macam Ustaz buat FB Live. Jahat pun ada. So macam mana Ustaz? Kalau kita pengasas FB, macam mana nak dapat pahala tapi nak elak daripada dosa? Macam mana tu? FB ni dia macam TV sebenarnya. FB, Facebook, dia macam pisau. Pisau ni kalau dekat tangan pembunuh, dia bahayalah, jadi jahat. Tapi kalau ada duduk kat dapur, kat mak kita, yang isteri kita, jadi baik, nak potong sayur, nak makan. Jadi apabila kita pergi buat pisau, makanya kemungkinan untuk digunakan untuk bunuh orang tu boleh berlaku. Makanya apakah haram pula kita pergi buat pisau? Tak boleh lagu tu. Masalah lepas tu nak jadi apa tu, masalah orang tu tanggungjawab dengan Allah SWT lah. Tapi kita yang buat pisau tu, itu kita dah selesai dah urusan kita begitu. Hukum kita jual anggur. Ada misal contohlah, jual anggur. Jual anggur ni halal, tak ada apa pun. Tetapi kalau kita ikut hukum fiqh, hukum menjual anggur kepada pembuat arak haram. Kita berjual anggur. Anggur kita banyak. Kebun anggur besar, 2-3 ekar sebagai contoh. Lepas tu, orang mai beli anggur kita. Dan kita tahu, pembeli anggur ni adalah toki arak. Persoalan dia, kita jual anggur pada toki arak tu halal ke haram? Sekiranya kita jual kepada dia, jual itu boleh menyebabkan dia pergi buat arak. Dan kita tahu, confirm dia akan buat arak, kita jual tu haram. Tapi dia datang beli anggur dekat kita, kita tak tahu dia nak buat apa. Kita tak tahu. Kan? Tak ada bukti yang qarinah apa membuktikan yang dia nak buat arak, kita jual tu tak jadi haram. Kita pengasas Facebook sebagai contoh. Kita tahu Facebook ni macam-macam. Jadi kita buat, masalah orang tu nak guna jalan tak betul, itu dia dengan Tuhan lah. Masalah kita buat tu tanggungjawab kita dah. Cumanya dalam keadaan begitu, kita rasa ada cara untuk kita nak atasi. Contoh, macam kita nak elak daripada elemen porno, contoh. Ataupun fitnah, contoh. Caranya kita kena buat report. Macam Facebook sekarang kan, kalau ada fitnah-fitnah, kita akan buat report-report tertentu. Akhir sekali Facebook tu telah tertutup dengan tersendirinya kan. Itu salah satu mekanisme lah tu. Jadi, rupa-rupanya bukan Islam. Dia fikir benda tu pun dah fikir dah. Orang buat Facebook tu dah buat dah, siap dah begitu. Gitu. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Okey, Tengku Azlan. Ana tak tahu TG tu apa, nak panggil Tengku lah. Terima kasih macam Alhamdulillah. Tapi sunat qabliyah zuhur dengan tahiyatul masjid tu dulu sunat. Berbeza dengan puasa qada wajib dengan sunat. Takut nanti ada yang solat fardu subuh dengan niat qabliyah subuh sebab sama-sama 2 rakaat. Anda nak kata boleh tak boleh ni, asal anda sebut ni, semua contoh-contoh tu datang daripada kitab Al-Ashbah wa Nazair. Itu yang disebut oleh Al-Imam As-Sayuti dalam kitab dia lah. Dan benda yang sama juga disebut oleh siapa ni? Dr. Atiyas Saqar dalam kitab Al-Fatwa min Ahsanil Kalam. Anda dah kupas hari tu. Kita sebut ni sebab ulama cakap. Tu je. Bukan ijtihad ana. Kalau ijtihad ana mungkin anda boleh faham pula. Gitu. Wallahu'alam. Anda boleh jawab lagu tu je. Okey, baik Aris. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Habis. Okey, wallahu'alam. Okey, ada soalan tak? Allahu Akbar. Okey, ada soalan tak? Ada pertanyaan tak? Ana syukur Alhamdulillah. Sebab
kita duduk live Facebook macam ni, setiap malam ni, ada orang China. Semalam nak cakap ada orang bagi handphone. Untuk buat, sebab Facebook bila kita buat live Facebook ni selalu nampak kabur kan. Jadi bila kabur, orang bagilah Hana handphone untuk kita boleh buat lagi lah live Facebook ni dengan lebih jelas, cantik kan. Suara jelas macam tu. Hari ni orang bagi Hana ni pula, orang bagi lighting. Ada orang bagi lighting. Mungkin sebab nampak kabur kot, nak bagi cantik lagi dia bagi lighting. Dan bersyukurlah, alhamdulillah lah ada kawan-kawan kita yang China macam ni. Cuma Ana ni sendiri pula jadi serba salah lah pula. Ana bila orang bagi macam ni, Ana kelak fikir Ana kena konsisten lah untuk buat live Facebook macam ni. Kita kena bersungguh-sungguh lah sebab orang dah berharap sampai orang sanggup bagi handphone, orang bagi lighting, orang bagi alat pemegang handphone ni, orang bagi bakal ni. Ana pun jadi macam, alamak aku tak lewat lebih kurang lah. Lepas ni kita kena bersungguh-sungguh lah buat live Facebook dan bincang-bincang benda ilmu sebab ada orang berharap dah gitu. Tapi secara dasarnya terima kasih lah kepada orang-orang tu lah, orang yang membantu tu. Ada yang bentuk datang hantar barang, ada pula hantar kod pos. Kadang-kadang Ana pun tak tahu. Bagi earphone pun ada. Siapa dia tak tahu bagi kan. Hari ni ada sampai mikrofon satu. Orang bagi mikrofon, pos. Anda tak tahu siapa dia hantar. Anda pun tak tahu. Nak ucap terima kasih kat siapa pun tak tahu. Cuma anda boleh kata kat sini ni, mungkin orang tu sedang menonton, anda ucap terima kasih lah sebab bagi mikrofon dekat anda. Kan? Mungkin dia suruh anda buat live Facebook lagi lah kot. Wallahualam. Ada lagi soalan. Ustaz Rewin, saya suka penjelasan Ustaz tentang hukuman rejam dengan hukum. Okey. Dia kaedah usul fiqh. Kalau orang mengaji usul fiqh, bila kita debat tentang rejam, murtad tu, bunuh tak bunuh tu, dia akan nampak dia punya gambaran. Itu kena belajar ilmu usul fiqh. Usul fiqh ni jangan tengok satu aliran, dia kena banyak aliran. Belajar banyak aliran, kita akan nampak lah. Sebab tu kalau anda bincang pasal murtad dengan rejam ni, kalau orang usul fiqh dengar selalu boleh terima. Boleh terima. Anda pernah berbual dengan Ustaz Fawaz Fadil. Ustaz Fawaz ni dia orang usul fiqh. Dia mahir usul fiqh. Jadi dia antara yang terima argumen anda berkenaan dengan isu rejam. Dan dia pun sebenarnya dia ada pembacaan dia sendiri dah kan. Cuma dia tak cakap di public, Ana cakap kat public. Tapi Ana pernah bincang lah dengan dia daripada kaedah usul fiqh. Orang macam tu dia usul fiqh. Jadi dia baguslah. Dia dengar tu dia memang senang nak terima. Hak susah ni orang tak ngaji usul fiqh. Kan? Tak ngaji usul fiqh. Dia kalau ada usul fiqh pun dia tahu hak biasa-biasa jadi susahlah nak terima pengujahan tu gitu. Wallahualam. Bet Aris, ada lagi soalan. Ada soalan luar tajuk. Ada tak perbahasan ulama untuk solat jamak luar dari kebiasaan, contohnya antara asar dan maghrib? Saya keluar lepas zuhur oleh kerana tak jangka urusan lama dan COVID, saya sukar cari tempat untuk solat asar. Dah hanya selesai bila nak masuk maghrib. Anda tak pernah jumpa pula jamak di antara maghrib dengan asar, tak ada. Kan? Yang ada ni zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak, itu adalah. Kan? Tak tahulah. Setawana itu ijma', setawana lah. Cuma khilafnya antara Hanafi dengan mazhab lain, iaitu dalam isu jamak ni, jamak takdim, jamak takhir. Khilaf dia. Dalam mazhab Hanafi, jamak takdim, jamak takhir ni tak berlaku kecuali dekat Muzdalifah dan di Mina. Ketika kita pergi buat haji umrah, tu yang boleh berlaku. Kalau kita duduk kat Malaysia apa ni, tak boleh berlaku jamak takdim, jamak takhir. Yang ada dalam mazhab Hanafi dia panggil jamak suri. Jamak suri ni, contoh dia, asar ni contoh masuk pukul 4.30. Jadi kita tak sembahyang zuhur. Kita berhenti sembahyang zuhur ni pada pukul 4.15 contoh. 4.15. Kita ambil wuduk lah apa tu. Kita pun sembahyang. Assalamualaikum, assalamualaikum, sembahyang zuhur. Duduk tak lama azan asar. Kita pun sembahyang asar. Yang tu dipanggil jamak dalam mazhab Hanafi. Dia panggil jamak suri. Jamak suri ni dalam mazhab Hanafi ni berlaku di mana-mana. Tapi jamak takdim, jamak takhir, tempat lain tak boleh berlaku kecuali dekat Mekah tu. Kita buat haji umrah tu. Tu adalah khilaf kat situ adalah. Dan tentang nak jamak antara asar maghrib, wallahualam. Anda tak pernah dengar pula, wallahualam. Setawana tu ijma', telah disepakati oleh ulama, tu setawana lah. Tak tahu pula kalau ada yang lain. Wallahualam. Bagaimana hukum menangguh perkahwinan disebabkan ekonomi tidak stabil dan kehidupan asas belum lengkap? Adakah lebih baik tangguh atau terus beriman dengan Al-Quran surah An-Nur, percaya Allah akan beri bantuan jika berkahwin? Terpulang pada kita lah kan. Tapi kalau kita kata faktor kewangan itu tak jadi sebab untuk kita tak kahwin, menjadi sebab untuk kita tak kahwin, anda tak apa setuju juga. Tak boleh juga sebab kadang-kadang dia duit satu, mengurus kewangan tu satu penting. Kita ni kadang-kadang tak ada duit. Tak ada duit tu bukan sebab kita tak ada duit. Kadang-kadang kita boleh dapat duit tapi kita tak pandai urus kewangan. Itu pun boleh berlaku masalah rumah tangga juga. Kita nak kahwin,
duit tak ada. Tapi kita pandai urus kewangan. Walaupun sikit, dapat bini pula, bini tak meminta-minta sebagai contoh lah kan. Bini ni pun alhamdulillah, abang tak ada duit pun, I love you bang. Saya kahwin dengan abang ni bukanlah sebab kerana bukanlah. Saya kahwin dengan abang ni bukanlah sebab nak duit sangat abang ni. Saya kahwin dengan abang ni sebab saya cerita dengan abang. Abang tak ada duit, kalau abang makan nasi dengan garam, saya pun gula dengan garam. Contohlah kan, dia kata lagu tu. Jadi duit banyak tak ada duit, tak jadi isu dah. Lepas tu kita pandai urus kewangan pula. Jadi dapat duit sikit, kita pandai urus kewangan, dengan sikit tu boleh menyimpan. Yang tu tak ada isu, boleh kahwin dalam keadaan tak ada duit. Bukan tak ada duit lah, ada duit tak banyak. Tapi ada satu lagi, duit banyak, kahwin, cerai juga. Kenapa? Sebab tak pandai urus. Sebab tu soal rezeki tu satu part lah kita kena akui soal rezeki. Satu. Yang keduanya, bila tajuk kewangan tu, kita jangan membataskan rezeki tu kepada kewangan je. Banyak faktor lain yang kita kena fikir juga bila kita sebut kahwin tu begitu. Jadi kalau kita rasa percaya dengan rezeki daripada Allah Ta'ala, tak ada duit kita kahwin, mudah-mudahan baik. Tak ada apa pun. Anak masa kahwin dulu tak ada duit. Ada RM30 masa kahwin dulu. Mula-mula kahwin dulu. Balik pada Mesir, tak ada duit. Tapi, iyalah, Umar Ana pun ngajar Azhar juga balik nak menikah. Duit tak ada, kerja tak ada. Masa tu baru balik. Buka kedai, berniaga roti canai. Berniaga canai. Adalah simpan sikit-sikit gitu. Tapi, iyalah, nak kahwin sangat masa tu. Kahwin juga dalam keadaan tak ada RM30. Tapi, mak lah bagi sikit duit apa kan tu. Alhamdulillah. Kahwin pula orang Terengganu. Orang Terengganu ni tak bimbang masalah mas kahwin mahal-mahal tak jadi isu. Kan? Mak ayah cakap, tahulah asal boleh jaga anak aku je. Begitu Alhamdulillah kahwin molek-molek tak ada apa, boleh anak apa, alhamdulillah lah. Kan? Jadi ada satu keadaan macam tu, tapi ada satu pula keadaan orang yang tidak bertanggungjawab, tak pandai urus kewangan, tak ada duit, nak kahwin. Kata, tak ada duit ni kahwin. Tak beri mengajar Quran ke? Bukan tu pula. Contohlah kan. Ataupun dia pakai perkataan Sayyidina Umar. Umar Al-Khattab dia pernah kata, dia kata ajib tu liman arada macam ni. Ajib tu liman arada al-ghina wa lam yatazawwaj. Dia kata aku pelik orang nak menikah ni, aku pelik orang ajib tu liman arada, aku pelik orang yang nak kaya tapi tak nak kahwin. Maksud dia kata asbabul ghina ni antaranya adalah kahwin, kata dia lah. Sayyidina Umar. Dia kata takkan kita tak percaya Quran, takkan kita tak percaya Sayyidina Umar, dia kata lagu tu. Dia bukan masalah tak percaya rezeki akan datang tu, masalah mu tu tak reti urus duit tu masalahnya. Attitude kita tu bab urus kewangan tu teruk. Kita tu sendiri tu pemalas nak kerja, nak kahwin. Lepas tu dengan malas tidur bangun tu, tak ada usaha tu nak menikah. Sebab kewangan tu kadang-kadang boleh menyebabkan bercerai tu, masalah rumah tangga. Jadi kalau kita attitude kita baik, contoh attitude pengurusan kewangan kita baik, contoh. Lepas tu kita menikah masa tak ada duit. Lepas tu kita dapat rezeki sikit, kita pandai urus baik-baik. Okey, tak ada apa pun. Jadi anda rasa bukan isu ayat Quran. Isunya attitude kita dulu. Kita tanya attitude kita. Sebab ada orang ni tak ada duit sebab dia pemalas. Dia tidur bangun tidur nak menikah. Lepas tu jadi susah lah. Ada satu lagi attitude dia baik. Cuma rezeki tak murah lagi pada masa tu. Kan? Lepas tu dia kahwin. Mana tahu lepas tu rezeki dia murah. Begitulah. Anda rasa yang kita kena clear kat situ bukan kesalahan pada ayat Quran bab rezeki. Bukan kesalahan kepada perkataan Sayyidina Umar bab rezeki. Tapi kesalahan tu adalah pada attitude kita dalam berinteraksi dengan rezeki. Itu anda punya komen lah. Wallahu a'lam. Komen lah. Wallahu a'lam. Tengku. Patutlah nampak reflection lampu. Tu nampak bulat kat mata tu kan. Orang bagi belakang ni. Kalau Ana memang tak belilah, memang tak beli. Ana tak ada duit nak beli. Musim-musim PKP ni, kerja-kerja kena syarikat dah tutup apa ni. Ana pun dah tak ada kerja ni, memang ada duit pun Ana simpan. Kan? Yang bayar-bayar kereta dia Ana ambil moratorium semua tu. Semua ambil moratorium. Tangguhkan bayaran sementara dapat kerja lah. Kalau suruh beli mana takkan beli. Tak ada duit nak beli. Kalau ada duit pun nak simpan. Nak makan, nak bini simpan. Tapi ada orang bagi, merebak je lah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT lah. Macam mana kan? Syukurlah pada Allah. Okey, Ridwan Maknum. Ustaz, maaf. Tapi kebanyakan ustaz sekarang dia macam bukan nak persembahkan Islam, tapi dia lebih nak persembahkan diri dia. Wallahualam. Tak apalah. Ustaz-ustaz tu ikut dia lah. Kita tu sendiri jangan ambil sikap lagu tu. Kita ni kena tunjuk Islam tu. Kan? Ana lah peribadi, kalau Ana nak buat benda jahat, Ana tak nak guna nama agama tu. Sebab kalau kita buat jahat, guna nama agama, nanti orang akan benci agama. Kalau jahat tu biar atas nama kita, bukan atas nama agama. Gitu. Kita dengan agama, kita kena jujur. Supaya orang tak benci agama. Kita kena ada sikap macam tu. Wallahualam. Terima kasih juga pada Ustaz. Sungguh-sungguh rajin-rajin buat live Facebook. Penerangan syarah jelas, syukur dapat. Alhamdulillah. Pagi tadi Ustaz Fawah Fadil appear tanyalah Ustaz TV3 tajuk fik kesihatan. Ustaz Fawah ni memang dia mahir lah. Fik pasal haid nifas tu selalulah masuk TV tu kan. Sebenarnya Ustaz Fawaz ni dia mahir usul fik.
core, asas ilmu kemahiran yang ada pada Ustaz Fawaz ni adalah usul fiqh. Dia memang mahir sungguh. Kan? Ana berkawan dengan dia ni, lama dah berkawan. Kalau korang jumpa Ana dengan dia, nanti korang tak percaya pula macam Ana berkawan. Sebab kami bergurau ni gurau kasar. Kan? Ana dengan dia selalu kata lah, entah Ustaz TV share. Ana kutuk dia macam tu je. Dia pun kata, alah entah kan, kau pandai sangat. Itu Ana dengan dia lah. Kami ni rapat. Bila rapat ni kami suka kutuk-kutuk. Itu biasalah. Ustaz Fawaz Fadil. Tapi kalau orang tanya Ana peribadi, Ustaz Fawaz ni orang mahir ilmu usul fiqh. Orang macam ni kalau jumpa dengan minta dia ngajak ilmu usul fiqh. Tu Ustaz Fawaz Fadil. Gitu. Wallahualam. Macam mana Ustaz hadis umat Islam akan pecah 73 firqah? Sahih ke dhaif? Sanad sahih tapi matan tak ada problem. Itu ana rasa ana boleh bincang ni. Kita ambil satu hari khusus nanti. Bincang berkenaan dengan hadis iftarqat banu Israil ila sintaini wa sab'ina firqah wa sataftariqu ummati ila salasati wa sab'ina firqah kulluhum finnar ila wahidah. Insya-Allah kita akan bincang dalam perbincangan akan datang. Kita tengok ada ulama yang kata dhaif, maka macam mana perbahasan tentang dhaif? Batu macam mana pula kalau ulama kata sahih? Macam mana nak faham matan hadis tu pula? Yang tu ada debat. Sa'id Ramadan Al-Buti ada kupasan tersendiri tentang hadis ni. Dan kupasan dia menarik. Ada pula satu lagi komentar berkaitan dengan sanad pula. Itu insya-Allah ana akan bincang akan datang lah. Sebab tajuk ni panjang ni kalau nak bahas. Segi sanad dan matan. Tak apa, itu akan datang lah. Ana boleh take note, ana tulis lah. Ana tulis kat dalam nota untuk kita punya perbincangan akan datang. Ana tulis dalam nota. Takut-takut lupa. Ana tulis kat nota. Hadis pecah umat 73 puak. Nanti kita akan bincangkan datang. Haji Mak Faisal insya-Allah. IBM Miri. IBM tu apa tu? Salam Ustaz. Sengaja melewat qada puasa sehingga hampir Ramadan hadapan. Tak boleh lah. Tak boleh. Hari tu kita ada bincang dah. Hari tu dalam kitab Al-Fatawa min Ahsanil Kalam. Dia sebut kalau sekiranya kita lengahkan sampai masuk Ramadan satu lagi. Lepas tu apakah bila dia nak qada nanti dia kena sertakan qada dan fidyah. Jawabnya tak kuat yang kata lagu tu. Kan? Tak kuat. Iaitu dia cukup sekadar dia qada saja tanpa membayar fidyah. Begitu. Kita dah bincang hari tu. Wallahu a'lam. Wajibkan semua YB, MP, Adon Parti Islam follow kuliah tafsir ni. Boleh belajar jadi ahli politik yang lebih baik. Catat kehadiran dia orang supaya jangan ponting. Biarlah kot demo tu. Ahli politik tu. Ana ni dibenci oleh orang PAS. Orang PAS tak suka Ana. Benci. Orang PAS kat luar pun benci. Orang PAS kat kampung Ana pun tak suka. Ana kalau pergi kat surau, orang PAS ni semayang, orang PAS tak tegur Ana. Awak tak tahu. Awak kenal tak kenal macam tu kan. Yang tegur tu yang dia rapat-rapat tegur. Kalau lagi surau. Sebab tu Ana kalau semayang jemaah dekat kampung ni, Ana selalu pergi luar sikit. Kat sini kampung Melayu Sungai Buloh. Ana pergi semayang dekat kampung Ramaputra. Kat situ. Semayang kat kawasan tu. Sebab sini ni orang PAS ramai. Dia tak suka Ana. Jadi bila kita pergi semayang tu dia tengok kita jadi tak sedap hati. Jadi daripada kita dak timbul perasaan tak suka dekat dia, takut-takut lama-lama jadi benci, baik kita pergi mengelak, kita pergi tempat lain, tempat orang yang tak yang okey dengan kita tu kan. Tu susah tu kalau tak nak suruh orang PAS main dengar kuliah memang tak dengar lah Syekh. Memang tak dengar lah. Nak pun dia benci molek-molek tak ada apa. Wallahu a'lam. Azam Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya pengalaman Ustaz. Takbir raya di Pakistan dengan di Mesir ada kesamaan tak? Tahu tak, lagu tak sedap langsung. Malaysia sedap lagi. Sedap Malaysia lagi. Takbir raya Malaysia jauh lagi sedap. Kat sana tu je selalu je buat berjemaah sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha sama-sama ramai-ramai. Macam kita ni ada leader tu kan, ada khalifah dia tu. Leader tu baca follow belakang, baca follow belakang kan. Itu tempat kita. Segi sedap Malaysia lagi lah. Tempat lain tak sedap begitu. Mesir pun tak sedap, Pakistan pun tak sedap. Sedap Malaysia lagi. Allahu a'lam. Fish FB Johari Abdul Wahab. Ada post gambar dia mengaji kat Pakistan. Ada Maulana Fakhruzi. Gambar Syekh Wanji tak tahulah ada. Sekali ngana lah Ustaz Johari tu dengan Fakhruzi tu sekali ngana. Cumanya dia orang ni ada gambar, anda tak ada gambar. Orang tanya, ana ada gambar 2-3 gambar anda pernah post gambar kat Facebook. Tapi gambar anda kat Pakistan satu. Satu je gambar anda kat Pakistan, di Mesir pun satu je gambar anda post. Sebab mungkin orang tak tahu. Ana ni pengalaman beragama ana dulu pegang pandangan ulama yang mengatakan bergambar tu haram dulu. Sebab tu ana jarang bergambar. Orang ambil gambar ana akan lari mengelak daripada duduk dalam gambar. Tu ana lah. Cuma bila balik mengaji di Mesir, masa tu Pakistan, sebab kita Pakistan sana mazhabnya Hanafi.
Rupa-rupanya ulama Deobandi ni boleh dikatakan semua orang kata haram ambil gambar. Ambil gambar ni haram. Kamera apa tak boleh. Haram. Jadi anda pegang pandangan tu kuat sangat, makanya anda tak ambil gambar. Hak gambar satu tu pun orang paksa nak ambil gambar. Ada satu gambar anda bubuh dalam Facebook anda, gambar anda dengan seorang kawan orang Afghanistan. Fazlur Rahman nama dia. Anda pun dah lama tak berhubung dengan dia. Dan khabar ni sekarang jadi Syekhul Hadis kat Afghanistan tu. Syekhul Hadis dah dia ni. Kan kawan-kawan mengaji sekali lah tu. Kan Syekhul Hadis. Ana jadi Syekh apa tak tahu ni. Syekh Rabbana tak apa kan. Kawan ana tu Maulana sekarang Maulana lah Maulana Fazlur Rahman dengan ngaji orang Afghanistan. Itu pun dia saja nak ambil gambar. Dia sok ambil gambar. Tapi peribadi ana ni memang berpandangan ambil gambar ni haram pada masa tu lah. Maka disebabkan itu ana tak ada gambar. Hanya satu je gambar. Itu pun orang paksa. Di Mesir pun satu je gambar. Itu pun anda ambil gambar di Mesir tu bukan ambil gambar. Orang ambil gambar curi. Anda bangun tidur. Lepas tu muka tak elok. Muka bangun tidur ambil gambar curi. Itulah. Tapi bila dah balik Mesir pun mengaji baca buku banyak. Rupanya ada perdebatan pula dalam kalangan ulama berkenaan dengan gambar ni. Jadi anda meraihkan di situ tu anda pun tak ambil gambar balik. Tak ada apa begitu. Allahuakbar. Ustaz Johari dengan Mahfuz Razi ni mungkin dia tak pakai pandangan kata haram tu, maka tak peliklah dia ambil gambar tu. Fakhr Razi tu bukan nama betul dia, Aidil Abdul Rahman tu nama dia. Nama Fakhr Razi tu dia punya laqab, gelaran dia. Gitu Allahuakbar. Dulu waktu di Pakistan Ustaz masih amalkan Syafi'i atau ikut Hanafi. Saya kat sini pernah kena marah dengan kawan yang Hanafi sebab jamak solat. Ana di Pakistan ana masih lagi amalkan Syafi'i. Balik Malaysia pun masih amal Syafi'i. Sebenarnya sampai sekarang mengamalkan Syafi'i. Kecuali dalam bab-bab jemaah. Solat jemaah sebagai contoh, dekat sana tak buat kunut. Jadi anda tak buat kunut lah. Subuh tu tak buat kunut lah sebab sebenarnya jemaah. Kan? Kalau kita buat kunut, pelik ke orang Pakistan. Jadi bab subuh tu anda tak ikut lah Syafi'i. Jadi tak buatlah kunut. Tapi orang lain tu ikut Syafi'i belaka. Amalan harian semua ikut Syafi'i. Wallahualam. Sampai sekarang lah. Begat. Sanji, lama tak dengar cerita. Megat. Sebenarnya ada masalah ke mengamalkan kepelbagaian mazhab mengikut pandangan menurut kita yang lebih kuat. Tapi kalau kita ikut pendapat ikut akal kita, nanti orang kata tapi kalau kita ikut pendapat ikut akal kita, nanti orang kata kita tak ikut mazhab Syafi'i. Serta memandai-mandai dalam agama. Mohon penjelasan Ustaz. Dia isu dia macam mana Kalau entah hanya tahu gitu-gitu je, entah nak ikut mazhab, ikut dan dalam keadaan entah tahu gitu-gitu, tak boleh lah. Itu main-main dah tu. Makanya entah kena pergi kepada Syafi'i. Tapi kalau entah orang mengaji, entah tahu perdebatan, dalil Quran, hadis, macam mana dalil istinbat, kaedah usul fiqh, entah tahu belaka. Lepas tu entah nak pakai mana satu, tak apa pun. Inilah berlaku pada ulama-ulama besar dunia pada hari ni. Qardawinya, Bin Bayyahnya, Syekh Usama Al-Azharinya, Ali Jumu'ahnya. Mereka ni tak terikat sangat mazhab. Walaupun secara dasar dia akan mengakulah aku Hanafi. Contoh macam Qardawi tu kan. Aku Hanafi. Tapi beberapa fatwa, pandangan-pandangan, amalan dia kadang tak ikut Hanafi. Sebab apa? Sebab dia menguasai segala tradisi tu. Usul fiqh dia faham, dalil, hadis apa dia tahu. Jadi bila dia tahu, orang macam tu dia tak terikat dengan mana-mana mazhab. Macam kita ni dalil pun tak tahu. Kau tahu pun orang kata, ustaz kata, Hanafi kata. Kitab Hanafi tak ada. Mana kitab mana tak tahu kan. Jadi kita dengar ustaz cakap, itu susah tu. Jadi kalau kita ni jadi orang mengaji, baca mendalam, tahu penghujahan dalil, kaedah usul fiqh semua kita tahu. Kita nak pakai mana-mana, tak ada masalah bagi orang macam tu. Tapi kalau kita baca kitab Arab pun tak boleh. Hanya dengar ustaz dia cakap, ustaz kata ni mazhab Hanafi ni. Yalah betul lah mazhab Hanafi. Kitab mana? Dia tanya ustaz, ustaz tu kalau tak tahu. Juga aku tak tahu kitab mana. Susah juga kan. Jadi itu tak boleh. Itu kita ikut flow mazhab. Tapi nak ikut juga mazhab lain. Boleh jika ada keperluan. Tak ada keperluan tak boleh. Ada keperluan pun boleh lah. Macam kita nak pergi ke Mekah. Nak batal wuduk cara Hanafi. Wuduk batal cara Hanafi, sentuh perempuan tak batal wuduk. Itu kita terpaksa taklid sebab kalau tak nanti susah masa kita melakukan ibadat tu kan. Maka itu dibolehkan untuk kita nak pergi pada mazhab lain. Tapi asas itu keperluan. Ada hajat dekat situ. Ada keperluan. Dia kena faham kaedah fiqh. Iza daqal amru tasa'a wa idza tasa'a daqa. Tu kaedah. Bila satu urusan tu jadi susah, ada keluasan dia. Bila dah luas, kena sempitkan balik. Tu kaedah fiqh tu. Wallahualam. Dulu Dr. Rora jemput Ustaz Dasuki Wacana, senyap. Ustaz pun ada ajak ulama pada debat isu apa yang saya lupa. Apa senyap? Dr. Rora kini ajak Muhtar Senik senyap juga. Kenapa puak-puak ni tak berani? Ana rasa Ustaz Muhtar Senik tu dia tak akan setuju. Ustaz Muhtar Senik ni tak boleh baca kitab Arab tu sebenarnya. Dia nak berdebat macam mana dengan Dr. Rora? Rora ni boleh baca kitab Arab, boleh menulis Arab, boleh bercakap Arab, boleh bersyarah dalam bahasa Arab. Apa lagi? Tradisi ilmu usul hadis tu dia kuasai. Dr. Rora.
Mukhtar Senik ni anda kenal. Anda bukan kenal sehari dua. Ustaz Mukhtar Senik lama. Kawan-kawan kita dah lepas dululah. Anda tahu dia tak boleh baca kitab Arab. Dia selalu mengajar tu baca kitab Jawi. Dan dia pernah tulis hadis Nabi. Bukan sekadar salah bagi. Bukan sekadar salah bagi. Huruf pun salah. Anda tengok alamak teruknya. Itu yang anda kenal Ustaz Mukhtar Senik. Nak pergi berdebat dengan Dr. Rora, memang tak lah. Kena jual kering macam tu lah. Daripada dia pergi berdebat, maka dia akan malu besar. Lebih baik dia malu tak berdebat. Sebab kalau malu berdebat, melalu tak berdebat tu, lagi kurang malu berbanding kalau malu berdebat. Sebab nampak sangat jahil dia nanti. Anda kenal lah Ustaz Mukhtar Senik ni. Kenal sangat-sangat, bukan kenal gitu-gitu lah. Kenal sangat-sangat. Dia pernah ngaji Pakistan, dia mengaji tak habis. Ustaz Mukhtar Senik ni. Panjang tak mahu lah. Cerita tu bahas pribadi orang pula. Wallahualam. Okey, Ridwan Muhammad Yusof. Bab orang PAS tak suka tu sabar je lah Ustaz. Anda pun faham dah. Orang PAS tak suka anda tu anda biasa dah. Okey lah. Tak apa lah. Biarlah. Buat macam mana. Lama-lama tu okey lah. InsyaAllah. Begitu. Okey. Terima kasih Ustaz. Mantap. Megat. Nanti saya belanja nasi Arab roti Pakistan. Roti Pakistan tu dah biasa. Nasi Arab lah sedap sikit. Megat. Okey. Syamsul Afendi. Maulana. Janganlah panggil nama Maulana. Anda bukan Maulana Syekh. Anda tak mengaji dulu. Anda tidur dulu. Pak Rozi tak apalah. Dia orang mengaji. Anda bukan orang mengaji. Anda orang tidur dulu. Banyak ponten daripada masuk kelas. Macam dia tak apalah panggil Maulana. Anda Maulana apa? Tak ada Maulana. Dalam tempoh PKP ni, penguasa agama guna pakai mazhab Maliki dalam pelaksanaan solat Jumaat. Boleh ke kita guna mazhab Hanafi sesama ahli keluarga? Boleh, tak ada apa pun. Sebab anda sebut tadi kan, kita tak boleh mengikut mazhab lain kecuali ada keperluan. Sekarang ni kita ada keperluan untuk nak ikut mazhab lain. Tafadhal lah. Keperluan ni contoh macam zakat fitrah ni lah. Patutnya makanan rutin yang mengenangkan. Beras lah tempat kita. Tapi sebab ada keperluan, orang Malaysia kalau bagi beras pada orang miskin, dia tak perlu beras. Beras ada dah tapi dia tak ada duit nak beli baju raya anak. Nampaknya keperluan Malaysia terpaksa ikut mazhab Hanafi dalam bab zakat fitrah. Kita pakailah. Sebab apa? Keperluan. Tajuk dia adalah keperluan. Jadi Syafi'i asalnya. Tapi bila nampak ada keperluan, terpaksa pergi kepada mazhab lain, kita boleh pergi kepada mazhab lain. Begitu. Serupalah dalam mission. Wallahu'alam. Taib, ada lagi tak? Ada lagi tak? Tak ada lah kot. Pukul 10.33. Dah sejam setengah dah kita bersiaran. Cukup lah kot. Lain kali pula malam esok, kalau tak ada apa-apa, malam esok kita buat lagi live Facebook. Kalau ada urusan, minta maaf lah. Ada lagi soalan. Itulah Ustaz. Saya pun syak Ustaz Mukhtar Senik tak ada kemahiran baca kitab. Akan datang pula lah. Wallahu'alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.